ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في آخر كلامه وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم ربي زدني علما وارزقني فهما Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, Alhamdulillah. Kita terus start lah muka surat 30. Jenis-jenis ma'rifatullah. Sebelum kita mula ni, kita betulkan niat kita untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita niatkan, kita lintaskan semua fadilat-fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada orang yang menuntut ilmu. Kita minta Allah bagi pada kita lah. Amalan itu dinamakan ihtisab. Ihtisab. Nabi SAW suruh kita beramal dengan iman dan ihtisab. Iman maknanya kita yakin dengan janji-janji Allah. Manakala ihtisab tu kita mengira-ngira ganjaran-ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena lintaskan niat untuk dapatkan fadilat-fadilat, pahala-pahala, kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Baik, muka surat 30 Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis ma'rifatullah. Yang pertama sekali ma'rifatul haqiqiyah. Al-ma'rifatul haqiqiyah, iaitu ilmu pengetahuan Allah tentang dirinya. Yang ni siapa pun tak tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang maha tahu tentang diri Allah. Allah bagi tahu kat kita sikit saja. Banyak lagi yang Allah belum bagi tahu. Ma'rifatul haqiqiyah ialah dia dah berjelaskan kat sini pengetahuan Allah tentang dirinya. Allah sahaja yang maha tahu apa yang rahsia pada dirinya, semua tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dizahirkan kepada kita sikit jelah. Baik. Dan para nabi pun, yang ni saya nak tengok. Banyak benda yang walaupun nabi-nabi, walaupun Nabi SAW sendiri pun ada banyak perkara lagi yang Nabi tak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala saja sendiri tahu tentang dirinya. Kemudian yang kedua, al-ma'rifatul al-ainiyah, iaitu ma'rifah pengetahuan ahli syurga tentang Allah setelah melihat Allah dengan mata mereka. Perbahasan tentang melihat Allah ni kita akan masuk secara detail pada bila sampai waktunya. Yang ni dia just bagi tahu lalukan macam tu saja. Nanti kita akan masuk tentang melihat Allah. Sebab ada orang kata kalau Allah tak bertempat, macam mana kita boleh lihat Allah kat dalam syurga? Maknanya Allah ni boleh bertempat, boleh duduk dalam syurga. Betul tak? Ada orang bahas lagu tu lah. Ada yang kata Nabi melihat Allah di langit, Isra' Mi'raj dan sebagainya. Padahal kita tengok di dunia kita ni pun, melihat tidak semestinya zat itu wujud dekat situ. Contohnya penonton di rumah. Dia menonton video saya tengah duduk ceramah ni dekat rumah dia. Saya tak ada kat situ, zat saya tak ada kat situ. Tapi dia nampak zat saya. Yang dia nampak tu siapa? Skrin. Tapi skrin yang mentajallikan zat, hakikat zat tu, iaitu diri saya sendiri. Bukannya saya masuk dalam kamera jadi kurus ke ataupun jadi muka macam lain ke. Tak kan? Akan nampak hakikat diri saya. Tapi yang dekat skrin tu saya ke? Bukan. Skrin tetap skrin. Faham tak? Tapi kita akan masuk penjelasan detail tentang benda ni pada masa akan datang nanti bila sampai waktunya. Jadi itu ialah ketika di syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nikmat sebanyak-banyaknya kepada
Boleh. Alah. Ajak mama sekali. Daripada sediakan bilik untuk mama. Daripada pagi tadi kita orang datang kereta kan. Tak apa, ikut mama. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat pada ahli-ahli syurga, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada ahli-ahli syurga, mafhum dia lah dalam bahasa Melayu lebih kurang lah. Kan, cukup lagi tak nikmat aku pada kalian? Maka orang lain semua kata alhamdulillah cukup, kan? Lebih pada cukup lagi. Macam-macam nikmat kami dapat yang tak pernah dilihat, tak pernah terlintas dalam hati kami, tak pernah kami dengar. Tiba-tiba kumpulan nabi-nabi dan wali-wali Allah, orang yang dah makrifat ni, orang yang dah capai makrifat yang tertinggi, orang yang duduk di makam yang tinggi-tinggi, dia orang bagi tahu kata tak cukup lagi. Nikmat belum sempurna. Nikmat dapat tapi belum sempurna. Jadi macam mana tu? Maka Allah pun tanya apa lagi yang kamu nak? Nikmat apa lagi kamu nak? Maka mereka pun berkata kami ingin melihat wajahmu. Tapi wajah di sini berarti zat, bukan wajah muka. Sebab wajah dalam bahasa Arab dia ada dua makna. Ada banyak makna lah. Yang paling famous sekali maknanya, yang pertama muka lah. Yang kedua zat, diri sendiri. Diri zat seseorang. Apa dalil dia? Dalil dia kalau kita tengok dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi supaya menghadapkan wajah. Menghadapkan wajah daripada Masjidil Aqsa ke mana? Kiblatain. Peristiwa Kiblatain tu. Memindahkan, menghalakan wajah daripada Masjidil Aqsa tu ke arah Masjidil Haram. Jadi dalam Al-Quran Allah perintah Nabi guna perkataan wajah. Jadi adakah Nabi ketika solat tu Nabi pusing muka lah? Nabi pusing muka saja ke? Ataupun Nabi pusing seluruh badan? Seluruh badan. Jadi Nabi SAW sendiri faham wajah di situ bermakna zat. Bermakna diri. Diri, seluruh diri. Jadi Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh dunia, seluruh perkara akan hancur. Hancur, lebur, semua akan ada expired date dia. Semua akan ada tarikh kehancurannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang berbaki, yang kekal hanya wajah Allah. Kalau puak satu lagi dia kata wajah Allah adalah yang kekal. Pasal dia beriman Allah ada wajah. Kita kata wajah ni seluruh zat lah. Bukan kata wajah saja yang kekal, tangan, kaki semua pun hancur sekali. Bukan lagu tu. Wajah di situ bermakna zat. Jadi dalam bahasa Arab, macam yang kita dah sedia maklum, ada yang mutasyabihat dan ada yang muhkamat. Ada yang dia panggil apa tak tahu. Dia panggil ma'ani, satu lagi majazi. Kan? Satu ma'ani, bukan, minta maaf, satu lafzi, satu lagi majazi. Lafzi orang putih kata literally. Betul? Kalau majazi ni orang putih kata apa? Saya tak tahu. Ada hari itu. Metafor kan. Itu ada masa bahas di South Africa dia bercakap dalam bahasa Inggeris, disebut metafor, betul lah. Kalau bahasa Melayu dia kata kiasan. Jadi wajah, Jadi mereka pun kata kami nak melihat nabi-nabi dan wali-wali Allah dalam syurga bagi kita ada nikmat yang belum sempurna, iaitu kami ingin melihat wajahmu. Maka Allah pun memperlihatkan dirinya. Tapi tidak bermakna zat Allah di situ. Boleh jadi skrin besar tengok wayang ke apa ke? Tidak. Boleh jadi kan? Kita duduk kat Malaysia tengok cerita orang putih Amerika punya. Amerika tak payah main sini. Bukan cerita Star Wars ke apa ke, dia tak payah main ke Malaysia untuk zat dia datang untuk kita tengok. Kita boleh tengok daripada jauh. Jadi penglihatan tidaklah wajib bahawa zat itu di situ. Macam saya beritahu, macam orang tengok daripada YouTube, dia tengok ceramah, dia tengok apa tazkirah dan sebagainya. Ustaz tu tak ada dalam rumah dia. Bila tanya kau buat apa tadi? Tengok ustaz. Tengok ustaz lah. Oh, ustaz ada kat rumah. Tak ada kat rumah. Lepas tu tengok kat YouTube lah.
Zat dia tidak ada, tapi tajalli kepada zat itu ada. Faham tak? Tajalli tak tajalli? Reflect. Wakil, macam kita tengok cermin. Kita tengok cermin, kita nampak diri kita. Tapi yang tu diri kita ke? Bukan, itu cermin. Diri kita yang ini. Tapi yang kita nampak tu apa? Adalah tajalliyat kepada diri kita. Ianya tetap dikira sebagai melihat zat secara hakiki. Kita tak tengok benda lain. Kita tengok cermin, sekali nampak benda lain. Awak nampak muka macam monyet ni kan. Yang tu bukan tajalli diri dia lah. Faham tak? Dia reflect betul-betul diri dia. Memang nampak zat Allah. Memang zat Allah itu dilihat di dalam syurga. Tapi bukan bermakna Allah bertempat di dalam syurga. Kata saya tak mau bahas juga tak? Nanti tak apa kita masuk secara detail. Benda yang ketiga, al-ma'rifatul kashfiyah, iaitu pengenalan para wali tentang Allah dengan penyaksian mata hati mereka di dunia. Kashf. Ni kalau orang belah-belah orang putih dia kata kashf. Kita di Malaysia kita sebut kasyaf lah, senang sebut lah, kasyaf. Kashf tergeliat lidah. Kasyaf. Kasyaf maknanya hijab. Hijab dibuka, maka dia akan melihat perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar lah. Dan satu lagi, kasyf juga melihat dengan mata hati. Dalam Quran disebut basirah. Kalau basar melihat dengan mata kepala lah. Kalau basirah dengan mata hati. Jadi wali-wali Allah ni mereka mengenal Allah melalui kasyf, melalui kasyaf, ahli kasyaf. Dan ahli kasyaf dia tidak ada macam mana? Dia dengan syariat lain. Syariat ni dia lebih kepada ilmiah. Dia mesti ada dalil, Quran, hadis apa semua. Tapi kalau ahli kasyf lain. Lain dia punya ni. Dia tertakluk pada syariat, tapi ada perkara yang kadang-kadang dia amalkan melalui kasyf. Yang hanya ahli-ahli kasyaf saja mengetahui perkara tersebut. Dan ahli kasyaf diiktiraf oleh para ulama kerana peribadi mereka yang soleh, thiqah, dipercayai dan sebagainya. Kalau kasyaf tu datang daripada orang yang tidak dipercayai, tak boleh saya kan? Sebab kasyaf ni memang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran lah. Contohnya kisah Nabi Khidir kan, yang mana dinamakan ladunni tu kan. Dia mendapat ilmu ladunni. Ladunni daripada sisiku. Ladunni maksudnya sisiku lah. Ilmu daripada Allah. Dalam hadis Allah beritahu, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan beri ilmu yang dia tidak ketahui. Yang tu dalil ilmu ladunni, dan juga daripada surah Kahfi dan sebagainya. Jadi babak kasyaf ni pun kasyaf lah. Lepas ni dia orang tak tahu dia bahas lagi ke tak. Pendek kata, dia macam hari tu saya dah pernah cerita tentang 4 maqam ma'rifat. Yang pertama syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat, keempat ma'rifat. Yang pertama dia masih jahil tentang Allah. Yang kedua dia dah mula tahu tentang Allah melalui dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Pendokumentasian, data-data daripada dokumen. Dokumennya apa? Quran dan hadis. Maka itu untuk yang kedua lah tarekat. Kemudian bila sampai hakikat dia tidak lagi menggunakan dokumen tu untuk kenal pada Allah. Dia kenal pada Allah melalui zauq, melalui zauqiyah, melalui rasa. Situ dah sampai maqam kasyaf. Okey. Tak faham noh. Kita buat lagu ni. Oh, ada whiteboard. Kita whiteboard besar pula tu. Okey, mula tak apa, biar. Tak payah biar depa. Mula-mula sekali boleh bahasa Melayu senang, sekali silat eja lagi depa bahan saya pula kan. Syariat. Yang kedua tarekat. Betul. Hakikat. Makrifat. Tengok syariat. Betul. Tariqat. Betul. Haqiqat.
Lepas tu ma'rifah. Okey. Orang yang duduk di makam yang pertama, dia kira daripada atas daripada atas, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Okey. Dia macam ni. Dia yang pertama sekali makam syariat, paling rendah sekali lah. Paling rendah sekali. Orang yang duduk di makam syariat ni, dia adalah golongan yang jahil tentang Allah. Dia tak kenal apa-apa tentang diri Allah, tak tahu apa-apa tentang diri Allah, kecuali perkara yang sangat basic. Kecuali nama Allah. Dia tahu Allah ni Tuhan dia. Dia tahu Allah ni untuk Tuhan dia lah, untuk dia sembah. Allah lah yang bagi rezeki, makan minum. Allah lah yang berkuasa atas sesuatu. Maka tu yang paling simple tentang Allah, yang tu syariat. Tapi dia dikategorikan sebagai orang yang jahil tentang Allah lagi. Sebab apa pun dia tak tahu tentang Allah kecuali nama dan benda-benda basic macam itu. Faham tak? Dan ini adalah majoriti umat. Majoriti kita. Majoriti orang-orang awam. Kalau duduk dekat makam tu, kita sebut dia sebagai awam. Orang yang awam. Kalau duduk di tarekat, dipanggil alim. Kalau duduk di sini, dipanggil khas. Ataupun khusus. Sampai makrifat dipanggil khusus bil khusus. Khususul khusus. Khusus di atas yang khusus. Jadi yang paling atas sekali syariat ni, dia dikira sebagai awam. Awam ni apa? Masuk neraka kah? Kafir kah? Murtad kah? Tidak. Cukup dengan dia ucap la ilaha illallah, dia faham apa dia ucap, cukup semua dia punya syarat-syarat kalimah syahadah, maka dia dikira sebagai orang Islam. Dan kalau dia jaga syariat, tidak mensyirikkan Allah, maka Allah janjikan syurga bagi dia. Berdasarkan sebuah hadis yang mana satu orang Arab Badawi, dia datang jumpa Nabi, dia bagi tahu yang dia buat semua rukun iman, rukun Islam, dia solat, puasa, zakat, haji, dia haramkan apa yang diharamkan Allah, dia halalkan apa yang dihalalkan Allah. Itu sahaja, yang lain-lain dia tak mau buat. Yang sunat, yang lebih-lebih dia tak mau buat. Dia nak buat yang betul-betul basic, betul-betul wajib, betul-betul rukunnya dalam Islam. Adakah aku akan masuk syurga? Nabi bagi tahu mafhum dia lebih kurang, kalau betul apa kamu cakap tu, kamu buat apa yang kamu cakap tu, kamu masuk syurga. Ada dalam hadis 40. Hadis 40 Imam Nawawi, tak silap saya. Ya, ada. Jadi itu makam syariat. Dia kira syariat yang paling rukun sekali, yang paling minimum sekali. Jadi kita tidak mengkafirkan mereka. Mereka bukan orang kafir. Mereka diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak melakukan syirik kepada Allah. Kalau lah buat dosa sekalipun, dia akan diazab, kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Yang mana dengan ucapan la ilaha illallah, orang tu akan selamat. Baru-baru ni saya ceramah di Penang, ada satu tentang akhir zaman, cerita pasal Dajjal, Imam Mahdi dan sebagainya. Saya buka hadis, kitab Imam Qurtubi, dan ada satu hadis tu daripada Huzaifah Al-Yamani. Dia bagi tahu apa orang-orang di akhir zaman ni, zaman Dajjal ni nanti, orang tak tahu langsung tentang Islam. Sehingga kan sekumpulan manusia ni, dia ucap la ilaha illallah, bila ditanya kenapa ucap macam ni, dia kata kami pernah dengar atuk nenek kami sebut benda tu. Atuk nenek kami pernah sebut la ilaha illallah, maka kami pun sebut juga. Maka sahabat yang dengar hadis ni, dia kata habis dia, ahli neraka lah dia, masuk neraka, apa tak manfaat bagi dia, apa pun tak boleh pakai dia ni, semayang dah, apa pun tak tahu. Dia sebut la ilaha illallah sebab apa pun dia tak tahu, yang dia tahu atuk nenek dia pernah sebut. Huzaifah Al-Yamani, dia diam kan. Dia kata adakah dia tanya sekali lagi sahabat tu, adakah ini akan bermanfaat bagi dia, masuk neraka lah dia, adakah akan manfaat? Dia diam sampai 2-3 kali ditanya. Akhirnya Huzaifah Al-Yamani pun bagi tahu dengan la ilaha illallah tu akan bermanfaat bagi dia, akan selamatkan daripada neraka. Maknanya dengan ucapan la ilaha illallah, dengan kadar yang paling minimum sekalipun, kalau dia tak syirikkan Allah selepas dia sebut la ilaha illallah, dia pun akan masuk syurga. Orang yang ucap la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia. Orang yang kalimah terakhir dia la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia. Bahkan orang yang ada iman sebesar zarah, kecil
ada iman sebesar zarah kecil saja, pun Allah SWT akan bagi syurga kepada dia 10 kali ganda dunia besar dia. Semua hadis-hadis tentang la ilaha illallah boleh cek dalam kitab Muntakhab Ahadis. Muntakhab Ahadis ni Maulana Yusuf yang karang, yang susun, minta maaf, hadis bukan orang karang, hadis orang susun. Penyusun dia Maulana Yusuf Kandahlawi. Muntakhab Ahadis, kat masjid-masjid ada. Buka bab pertama, bab kalimah thayyibah, kalimah iman, cerita hadis tentang la ilaha illallah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Punyalah banyak hadis. Beratus-ratus hadis tak silap saya. Boleh tengok dalam tu. Jadi itu makam paling rendah sekali. Sebab apa? Syurga ni banyak peringkat. Faham tak? Dia banyak peringkat. Jadi dia tetap akan masuk syurga jugalah. Cuma dia berada di kategori orang yang masih jahil tentang Allah. Apa pun dia tak tahu tentang Allah, kecuali nama, kecuali yang dia tahu Allah ni Tuhan dia. Cukup time aku datang semayang lah. Siang malam dia sibuk dengan dunia. Tapi bila sampai azan, okey lah, aku pergi semayang lah, pergi sembah lah, dialah Tuhanku. Bila orang kata ni Tok Kong ni Tuhan juga, tak, Tuhan Allah ya. Allah je yang satu. Bila ditanya Allah kat mana, tak tahu. Kan? Allah ni ada tangan kaki kan, tak tahu benda. Allah ni qidam ke, baqa ke, apa ke, tak tahu. Apa pun tak tahu. Asma-asma Allah yang lain tahu tak? Tak tahu. Yang saya tahu Allah Tuhan saya, cukup time saya pergi sembah. Faham tak? Dia ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tapi selain benda-benda yang lain yang tinggi-tinggi dia tak tahu. Sifat 20 tak tahu, asma sifat dia tak tahu, apa benda af'al pun semua dia tak tahu, zat dia tak tahu. Orang macam ni jahil. Tapi tetap selamat di akhirat kalau dia jaga diri dia. Tapi orang macam ni mudah diperkotak-katikkan, mudah ditipu dajjal, mudah ditipu firqah-firqah batilah, mudah ditipu dengan golongan-golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sekali petik je, terus dia ikut, oh macam tu, Allah kat langit rupanya. Tiba-tiba terus dia beriman macam tu. Sebab dia jahil. Maka lebih baik dia jahil daripada orang-orang firqah batilah datang dia pergi tengok YouTube ke apa ke, terpengaruh. Lebih baik dia duduk di makam syariat, daripada dia mencari guru yang salah, akhirnya dia dibawa ke tempat yang lain. Faham? Kemudian ini syariat dia golongan awam. Awam daripada perkataan umum, awam. Kemudian yang kedua tarekat. Tarekat ni bukan tarekat zikir ni. Tarekat ada dua makna. Satu yang tarekat zikir, jemaah tarekat, Naqsyabandi, Chisti, Qadiri, dan macam-macam lagi tarekat. Yang itu jemaah tarekat, jemaah islah, jemaah tazkiyah, yang ada syekh dan ada anak murid. Syekh akan menterbiah anak murid. Yang tu jemaah tarekat. Kalau yang ini tariqah dalam bab ma'rifah, dalam bab makam dia kepada ma'rifat. Baik. Makam tarekat ni dia dah mula berjalan. Dia dah mula berjalan, mencari jalan untuk mengenal Allah. Duduk kat makam ni, dia dah mula belajar sifat 20. Dia dah mula belajar Asma'ul Husna. Dia dah mula belajar tentang masail tentang akidah, tentang tauhid. Jadi bila orang tanya dia Allah kat langit ke? Tak. Saya belajar Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Yang saya belajar daripada guru saya, Allah ini adalah khaliq dan Allah tidak memerlukan makhluk. Apa yang saya belajar daripada guru saya, Allah menyatakan diri dia ahad. Qul huwallahu ahad. Allah ini ahad. Apabila Allah ahad, ahad maknanya esa. Esa maknanya tunggal. Apabila wujudnya tunggal, maka tidak boleh wujud yang lain bersama dengannya. Allah bagi tahu dalam Quran, walam yakullahu kuf'an ahad. Tidak ada kufu baginya. Satu benda pun tak boleh sabit pada dia. Arah, kiri, kanan, atas, bawah tak boleh sabit pada dia. Tempat tak boleh sabit pada dia. Langit tak boleh sabit pada dia. Kerana semua itu adalah bentuk pensyirikan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah itu wujudnya ba'in min khalqillah. Terpisah daripada makhluk. Jadi dia kena tahu khaliq tu apa, makhluk tu apa. Faham tak? Itu dah duduk makam tarekat. Bahas kau-kau punya. Dia dah mula belajar. Dah mula tahu tentang Allah. Maka di sini kita namakan dia sebagai alim.
Alim. Tahu. Alim ni tahu, mengetahui. Bukan kenal. Kalau kenal kita sebut apa dia? Arif. Arif ni duk nombor 3. Duk nombor 3. Tapi kita tak panggil arif. Dua-dua ni kita panggil arif lah. Tapi kat sini kita panggil khas. Khas ataupun khusus. Lepas tu kat sini khusus di atas khusus. Jadi nombor 2 ni kita bahas yang nombor 2 dulu. Tarekat ni dia alim, dia dah mula tahu tentang Allah, tapi dia belum kenal Allah. Sifat 20 semua dia tahu. Bahas asma sifat semua dia faham. Tanya masail-masail tentang akidah tauhid semua dia tahu. Dia boleh cerita apa masalah Syiah, dia boleh cerita apa masalah Wahabi, dia boleh cerita apa masalah Mujassimah, dia boleh cerita apa masalah Mu'tazilah. Dia tahu semua tu. Dia tahu ilmu tu semua. Tapi dia belum arif, dia belum kenal pada Allah. Belum kenal. Ramai. Golongan hak nombor 2 ni ramai. Ahli-ahli akademik. Dia hanya tahu tapi tidak kenal pada Allah. Apa buktinya tidak kenal? Bukti tidak kenal melalui pengamalannya. Bahar tapi tak semayang. Contoh. Bahar gila-gila punya tapi tak pernah nampak muka kat masjid. Bahar punya, tanya apa ilmu semua tahu, tapi tak ada langsung kesan-kesan sunnah pada diri dia. Tidak ada sunnah Nabi. Makan dengan tangan kiri, makan berjalan, makan tak ketuk kepala. Pergi tandas, masuk kaki kiri kanan tak peduli. Tak ada siqah, tidak ada warak, tidak ada apa-apa asar Islam pada dia. Tapi kalau tanya tauhid, bahas semua gila-gila punya. Maka itu makam tarekat. Tapi makam tarekat, tak semestinya orang yang orang kata dia mesti macam tu. Dah, ada juga orang yang duduk di makam tarekat tetapi dia soleh. Ada. Dia bahas dalam masa yang sama, dia beramal dengan ilmu dia. Maka dia duduk di makam kedua yang soleh. Orang yang duduk makam pertama pun ada yang soleh. Betul tak? Tanya dia Allah kat mana? Tak tahu. Tapi semayang istiqamah, tahajud tak pernah tinggal. Kepala tak pernah lekang serban dia. Masjid setiap hari memang tak ada muka dia. Tapi tanya Allah ni kat langit ke kat bumi? Itu saya tak tahu lah. Yang saya tahu saya meniaga nasi lemak. Yang saya tahu saya jual tayar. Yang saya tahu repair motor. Yang tu saya tahu. Yang lebih-lebih ni saya tak tahu. Cukup time saya datang semayang sudah. Macam tu. Betul tak? Ada orang soleh di makam syariat. Ada orang soleh di makam tarekat. Ada orang soleh di hakikat dan makrifat. Macam tu. Tapi kalau mereka tidak soleh, maka dia akan kembali kepada keadaan yang asal. Keadaan asal dia apa? Hak pertama tu jahil macam tu. Yang nombor 2 tu dia kira akademik je lah, ilmiah je lah, tapi tak ada amal apa-apa. Tidak ada apa-apa pengamalan. Akhlak tak ada, ini tak ada, itu tak ada, berapu sana sini. Betul? Baik. Tadi kasyaf. Okey. Yang ketiga ialah hakikat ataupun khas. Makam yang khas, dia telah menjadi orang yang khas. Bila dia duduk di makam hakikat, dia beza dia apa dengan makam tarekat? Makam tarekat, dia kenal Allah ataupun dia tahu tentang Allah melalui info-info yang diberikan oleh Allah sendiri. Daripada Quran dan hadis. Jadi daripada Quran lah dia dapat tahu Allah itu ahad. Daripada Quran lah dia dapat tahu Allah itu maha melihat, basar, sami' dan sebagainya. Daripada Quran lah dia dapat tahu Allah ini tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu semua info-info yang Allah sendiri bagi tahu. Yang Allah tak bagi tahu, dia tahu tak? Tak tahu. Macam mana dia nak tahu? Macam mana dia nak tahu? Sebab Allah tak bagi tahu. Maka tahu melalui sumber, tahu melalui dokumen, tahu melalui rujukan, tahu melalui nakal, melalui nakliyah, maka itu duduk di makam tarekat. Manakala hakikat ni, dia tahu ataupun dia mula kenal Allah bukan lagi melalui dokumen, bukan lagi melalui data-data, bukan lagi melalui nakliyah, tetapi dia kenal Allah melalui zauqiyah.
Zauq ni ialah rasa. Ataupun setengah ulama sebut sebagai kasyaf. Dia mengenal Allah melalui kasyaf. Faham tak? Dia mengenal Allah, yang mana pengenalan kepada Allah ni tidak dia dapat daripada Quran dan hadis. Tidak dia dapat daripada Quran dan hadis. Allah kenalkan diri dia cara yang lain. Maka bila dah mula kenal pada Allah, okey. Maka dia pun ini cerita bab kasyaf tinggi sikit lah. Dia pun dia macam ni. Contohnya saya selalu bagi contoh macam guru lah. Guru bila dia pergi ke sekolah, akan ada anak-anak budak-budak kecil, mula sekali dia akan minta biodata. Saya pernah cerita dah benda ni. Biodata kan. Jadi bila ditanya, kau dah kenal kan anak murid kau? Aku dah kenal lah, ni semua biodata dia. Itu tak kenal lagi, baru tahu. Aku tak kenal lagi. Betul tak? Baru tahu biodata dia suka makan apa, dia tinggal kat mana, mak dia nama apa, pak dia nama apa. Dia lelaki ke perempuan? Macam tu. Surat beranak dia tu. Itu info. Jadi surat pengenalan melalui surat beranak, pengenalan melalui biodata, itu umpama mengenal Allah melalui Quran dan hadis. Perumpamaan. Majaz. Bukan perumpamaan hakikiyah. Perumpamaan Allah tidak boleh diumpamakan secara hakiki kepada apa-apa pun. Tapi perumpamaan secara majaz dibenarkan untuk memudahkan kita faham. Faham tak? Okey. Bila mana kita dikira kenal betul dengan budak ni, dengan murid ni? Bila mana kita duduk bersama dengan dia. Jadi orang yang betul-betul kenal budak ni ialah siapa? Mak bapak dia. Mak bapak dia di rumah daripada kecil sampai dia besar, jaga dia, tahu dia, tahu dia punya benda yang tidak boleh diceritakan pada tulisan. Dia tahu buat muka macam tu, aku tahu dia tengah marah. Tak ada dalam biodata, tak ada tulis. Kalau saya buat muka macam tu, itu tanda saya marah. Dia takkan tulis benda tu dalam biodata dia. Orang yang berdamping dengan dia saja dapat tahu. Jadi begitulah wali-wali Allah. Selepas dia kenal Allah melalui sifat-sifatnya, selepas dia kenal Allah melalui Quran dan hadis, maka dia bersohbat dengan Allah melalui uzlah. Dengan mengasingkan diri daripada dunia, mengasingkan diri daripada kecelaruan, kerja-kerja dunia dan sebagainya, dia pergi beruzlah. Yang mana dalam kalau yang ikut sunnah, kalau ikut dalam hadis-hadis Nabi beruzlah di gua Hira. Tapi selepas Islam tertegak, ada masjid apa semua, Nabi buat iktikaf. Jadi iktikaf ni salah satu cara uzlah. Duduk di masjid, ibadat pada Allah, iktikaf kan, beruzlah. Dan banyak dalil uzlah ni terlampau banyak. Dalam Quran pun ada yang kisah Maryam beruzlah. Kan, kisah Sayyidatina Maryam. Uzlah dijaga oleh Nabi Zakaria, mai nak hantar makanan. Buka pintu tengok makanan ada. Hamai ni daripada mana ni? Dia kata apa? Huwa indallah. Ni daripada Allah. Hakikat dah tu. Faham tak? Kalau dia duduk kat makam syariat tarekat lagi, orang tanya ni mai makanan daripada mana tu? Ada ni mamak ni mai masak kat kita, memang bagi buku tingkap ke apa ke. Dia akan melihat asbab, dia akan melihat makhluk. Dia kata ni yang makan ni, rezeki ni daripada mana? Oh, ni aku kerja, dapat gaji sebulan ni. Dia akan nampak benda syariat. Tapi yang duk hakikat tanya ni daripada mana? Huwa indallah. Ni daripada Allah lah tanya lagi. Kan tu hakikat. Pasal Maryam masa tu tengah duk uzlah. Dia punya iman dia tengah solid. Nabi bukan tak tahu benda tu daripada Allah. Yang tanya siapa? Nabi Zakaria. Takkan dia tak tahu benda tu daripada Allah? Dia tahu, tapi dia nak tanya tentang syariat, asbabnya macam mana. Tapi Maryam tetap jawab secara hakikat, sebab dia ketika itu sedang melakukan aktiviti uzlah. Dia sedang melakukan aktiviti untuk mendapat hakikat. Jadi cerita hakikat je. Dia uzlah cerita hakikat. Uzlah cerita hakikat. Allah bagi makan pada saya, Allah bagi minum pada saya, Allah yang buat segala-galanya. Sebab itu kita beruzlah. Faham? Bila kita beruzlah, kita akan kenal Allah melalui kasyf, melalui kasyaf, melalui zauq, melalui rasa dalam hati ni. Perasaan dalam hati ni. Kalau kita duduk di makam syariat, kita akan kata memanglah Allah bagi rezeki, tapi kita kena kerja. Itu makam syariat. Memanglah Allah bagi rezeki,
tapi kita kena kerja. Orang duk makam hakikat, dia kata apa? Memang kita kena kerja, tapi Allah bagi rezeki. Apa beza dia? Beza tak? Beza ke tidak? Memang Allah bagi rezeki, tapi kita kena kerja. Itu makan rendah lah, duk syariat lagi. Orang hak duk makan tinggi, hak makrifat ni, memang kita kena kerja, tapi rezeki Allah yang bagi. Beza. Beza, sangat-sangat beza. Sangat-sangat beza. Sebab orang yang duduk di makam syariat, dia kata apa? Dia kata memang Allah bagi rezeki. Aku tahulah Allah ni maha penyayang, Allah ni maha pengampun, Allah maha pemurah, Allah maha pemberi rezeki. Tapi kita kena kerja. Tak apa, semayang tunggu Ustaz, tak apa. Yang penting ini dia nampak asbab. Dia hanya nampak makhluk sahaja. Kan? Allah okey, tak apa. Allah I put one side. He's okay there. He's okay over there. Cukup time I datang semayang sembah dia. Ini sekarang I nak kerja. I nak meniaga, I nak bisnes, I nak apa. Memanglah dia bagi rezeki, tapi kita kena kerja. Sehingga iman seperti itu, dia mengehadkan kuasa Allah. Seolah-olah Allah tak boleh bagi rezeki kalau dia tak kerja. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada kerjanya dia, baru Allah akan bagi rezeki pada dia. Betul? Betul tak? Jadi dia duduk makam syariat, dia duduk faham syariat macam tu. Orang yang duduk di makam hakikat, dia akan nampak semua daripada Allah. Semua Allah yang punya. Allah lah bagi makan pada saya, Allah lah bagi minum pada saya, Allah lah bagi rezeki pada saya. Saya cuma tinggal bergerak mencari di mana asbabnya. Faham tak? Okey, tu rezeki saya ada kat tu, tak apa. Kita tengok ada tak ada, buka kedai tengok. Ada rezeki, masya-Allah. Rezeki daripada Allah. Orang hadut syariat, ni tak ada ni sebab ni orang sebelah ni dia buka kedai sama dengan saya. Saya buka kedai burger, dia buka kedai burger juga. Kita santau dia. Pasal dia duduk di makam syariat, dia tak faham rezeki mai daripada Allah. Kita bagi tahu rezeki mai daripada Allah. Aku tahulah. Rezeki mai daripada Allah. Aku tahulah. Orang yang duduk makam hakikat, rezeki daripada Allah. Betul, rezeki daripada Allah. Hari ni saya tak ada rezeki. Rezeki datang daripada jalan lain. Betul lah. Bukan salah dia. Dia nak buka kedai burger. Kalau ada 100 orang buka kedai burger pun, kalau Allah kata tu rezeki saya, lagi 99 takkan boleh sentuh sikit pun rezeki saya. Kata Hasan Al-Basri, ahli hakikat. Orang tanya dia, awak ni tenang, relax ya. Orang lain kalut, tengok harga barang naik, semua pegat kalut. Ni esok nak naik minyak, semua penuh, tinggal semayang habis. Queue panjang nak bubuh minyak. Pasal apa? Takut rezeki tak ada lepas ni. Takut hilang rezeki. Mereka duk ingat Allah miskin. Mereka duk ingat lepas harga naik apa semua tu, dia akan hidup susah dan sebagainya. Orang duk kalut barang naik kapal, lepas tu hidup macam biasa juga. Duk pergi tengok wayang semua tu juga. Duk makan macam tu juga, bahkan lebih. Betul tak? Jadi yang kata orang semua kalut tentang dunia. Orang semua kalut ni macam mana masalah dunia apa semua, hang boleh relax ya. Hasan Basri bagi tahu kata apa? Aku tenang sebab aku tahu rezeki aku siapa pun tak boleh ambil. Rezeki aku siapa pun tak boleh ambil. Rezeki orang lain aku pun tak boleh ambil. Rezeki orang lain aku tak boleh ambil. Faham tak? Faham tak? Ni hakikat. Ni hakikat. Orang duduk syariat dah, ni dia punya pasal, ni dia punya pasal, ni dia punya pasal, ni sebab ni, tu sebab, ini sebab, semua cari sebab. Semua cari sebab. Dia tak nampak langsung benda tu daripada Allah. Bila kita bagi tahu memang benda tu daripada Allah, memanglah daripada Allah. Dia macam tu. Sebab dia hanya tahu tentang Allah. Tapi orang yang duduk makam hakikat, dia boleh terima benda tu. Kerana dia sudah mengenal Allah melalui zauqiyah. Melalui zauq. Dia melekat dalam hati dia. Dia dapat bermunajat dengan Allah. Manis dia bermunajat dengan Allah. Bila rasa rezeki sempit, ya Allah, rezekiku sempit, tolonglah luaskan. Dia boleh bercakap-cakap dengan Allah. Yang duduk makam syariat, kita kata doa. Aku dah doa dah, tak ada apa pun. Doa duduk makam syariat. Tak larat doa dah, sampai pergi Mekah sana. Duduk serupa tu juga. Dia tidak dapat rasa kemanisan bermunajat pada Allah. Tak dapat rasa kemanisan bermunajat pada Allah. Sebab dia tak kenal Allah. Betul tak? Serupa macam
Macam orang datang kat kita, minta sedekah, minta apa. Ni pesepa ni tiba-tiba mai aku tak kenal hang siapa. Tak mau. Lagi dia main minta lagi. Tak mau. Main minta lagi. Ambil lah sekupang hang pimin jojo. Kan contoh. Ataupun bagi RM1 hang pimin jojo. Bagi dalam keadaan tak rela, tapi bagi juga. Berbeza dengan anak kesayangan kita mai. Anak mai kat kita, baba, nak ini, nak itu. Okay, no problem for you, everything my son. Kan? Kita bagi semua kat dia. Ataupun siapa-siapa lah yang kita sayang, marka atau marka? Awex, girlfriend, GF. Kan? Bini ke, mak ke. Kita akan, okay, ambil. Bagi pasal kita sayang. Nah, macam tu lah. Tamsilan secara majazi Allah SWT melayan makhluk dia. Hak mana tak kenal dia ni, mana Allah ni aku tak mau dengar suara dia ni, bagi RM1 dia pimin jojo. Bagi juga. Tu yang duduk kalau aku minta punya banyak, dia bagi banyak ni. Dah doa dah ni dah. Dia tak dapat rasa kehadiran Allah. Dia tidak dapat merasai munajat kepada Allah. Tapi orang yang duduk makan hakikat, kan, dia teriak pada Allah, menangis pada Allah tu, dan Allah kesian, Allah sayang pada dia. Sebab tu orang yang melakukan latihan uzlah, mudah bagi dia untuk menangis pada Allah. Orang yang duduk di makam syariat seumur hidup, tanya dia 30 tahun dah, tapi tak pernah teriak, tak pernah menangis. Kerana berdoa, masa doa tak pernah menangis. Tak pernah menangis masa berdoa. Kan adalah sekali kot tu pun sedih sebab baru lepas tengok cerita Hindustan ke. Sedih sebab ni time tu doa, sedih lah juga kan. Contoh. Nah, sedangkan orang yang terdahulu, wali-wali Allah, minta segala-galanya, minta dengan penuh khusyuk, minta dengan penuh, dia dapat rasa kehadiran Allah. Sebab dia sudah kenal Allah secara hakikat. Dia duduk nampak hakikat je. Maka orang ini adalah orang yang khas. Dia adalah alim dan dia adalah khas, yang khusus. Dia tak boleh daripada awam dia pergi ke khas, tak boleh. Tak boleh Hak ni yang ramai duk jadi gila Saya tak mau ni kulitnya semua ni. Saya nak hakikat je semua. Kita ajak mengaji sifat 20. Mainlah mengaji sifat 20. Tak mau lah, tak layan benda ni. Ni saya, tok guru saya ni dah jumpa Nabi Khidir 10 kali dah. Tiap-tiap malam Rabi'atul Adawiyah datang ziarah kami yang pertama. Oh, dahsyat. Suruh baca Quran, tak tahu, tak kerti. Tak kerti baca Quran. Tergagak-gagak, sebut alif bata tak betul. Apatah lagi nak tanya tentang sifat 20 dan sebagainya. Benda tu fardu ain. Fardu ain macam mana pun akan ditanya oleh Allah. Kalau nahu saraf lain Allah tak tanya, sebab dia fardu kifayah. Benda-benda fardu ain duk kalut dia duk ingat dah sampai ke hakikat. Tu masalah dia nak jumping daripada awam kepada khas. Habis tu yang duk berlaku pada dia apa? Yang duk berlaku jumpa ini, jumpa itu, mimpi ini, mimpi itu. Itu semua kalau buka dalam kitab-kitab tasawuf, dia pun kata apa? Ni semua permainan syaitan lah, apa lagi? Kan kalau buka dalam kitab apa Abdul Qadir Jailani kan, Abdul Qadir Jailani yang kitab Sirrul Asrar tu, dia bagi tahu beberapa tahapan gangguan setan punya dahsyat ni. Mula-mula dia kata hang ni kasyaf. Dia sihir lah. Oh, hang boleh nampak dia buat apa. Dia pun rasa aku kasyaf dah ni. Hakikat dah ni. Padahal apa pun tak erti, apa semayang pun tak betul, baca tahiyat pun tak betul. Macam mana dia boleh kasyaf? Kan? Nanti tiba-tiba malam lagi dia mimpi jumpa bidadari bawa dia pergi melayang langit sana sini. Oh, ni sampai makam tinggi dah ni. Kan? Nampak dia kena tipu dengan setan. Sebab itu perjalanan daripada hakikat dan makrifat tu dia perlu kepada mursyid yang khusus. Perlu kepada guru yang khusus. Kalau syariat dan tarekat, dia boleh ada guru yang awam, guru umum, bukan awam, guru yang umum. Dia boleh datang mengaji dengan ustaz ni, datang mengaji dengan ustaz tu, datang mengaji akidah dan sebagainya. Tapi dalam bab hakikat dan makrifat, dia perlu kepada guru yang mursyid. Dia kena ada bai'ah. Kena ada bai'ah yang connect dia dengan sanad sampai pada Nabi SAW. Barulah tarbiyahnya itu adalah tarbiyah yang sahih daripada Nabi. Dipindahkan nur daripada hati ke hati. Yang tu masuk bab tarekat pula, lain lah. Okey. Jadi itu hakikat. Khas. Dia kenal Allah melalui zauq. Kemudian yang terakhir sekali makrifat.
Makrifat ni makam paling tinggi sekali. Dah betul-betul kenal pada Allah. Dia adalah khusus bil khusus. Khusus yang di atas khusus. Duk nombor 3 ni dah khas dah. Dah khas dah. Dia dah pandang dunia cara lain dah. Nah, bukan makna dia tinggal dunia. Dah berlambak-lambak jutawan-jutawan yang hakikat. Oh, dahsyat. Jutawan-jutawan hakikat. Kan, rezeki kan, kadang tiba-tiba lost 1 million, no problem, tak ada rezeki. Cerita kan, tiba-tiba datang, Allah bagi untung pada dia, Masya Allah, Allah bagi untung, tak apa, kita infakkan, kita sedekahkan, kita ini itu. Orang yang ada hakikat kan, macam yang kisah apa tu, Abdul Qadir Jailani jugalah yang saya cerita pasal kurma dia tu. Dia jutawan tu dia kan, dia buat ekspor import kurma. Kisah tu saya dah cerita dah kan. Ya, yang dia punya kapal dia tenggelam tu kan. Lepas tu murid dia datang bisik. Ada orang datang bisik ni, kapal hilang apa, tenggelam. Bawa kurma berapa tan tu. Tenggelam. Dia tengoklah hati dia. Alhamdulillah. Okey, teruskan pengajian macam biasa. Datang yang nombor 2 punya, utusan kedua kata rupa-rupanya silap. Kapal yang lain, bukan kapal dia, kapal lain yang karam, bukan kapal dia. Dia tengok hati dia, Alhamdulillah, no problem. Allah ambil seluruh kapalnya pun dia tak rasa apa-apa, tak rasa rugi, sebab tu semua Allah punya. Allah nak ambil balik anytime. Lepas tu tengok-tengok orang lain punya, bukan dia punya. Dia dah rasa, ada rasa pemilikan dah terhadap benda tu, ada rasa gembira ke? Alhamdulillah, tak ada rasa apa. Maknanya semata-mata amanah. Dia memandang harta semata-mata amanah, bukan memandang harta sebagai pemilikan. Kita pandang harta milik kita. Ni duit aku. 10,000 dalam bank tu, duit aku. Duit aku. Orang lain tak boleh ambil. Allah pun tak boleh ambil. Allah ambil. Dia nak marah, Allah tak boleh. Dia marah habis lah. Ni hang letak merata ini apa-apa semua. Pencuri datang apa-apa. Macam-macam dia marah. Dia nak marah, Allah tak boleh direct. Tapi dia nak bagi tahu kata, yang tu aku punya mutlak, Allah pun tak boleh ambil. Orang yang hakikat, dia tahu ni semua Allah punya. Allah amanahkan kepada saya sebagai ujian. Amanahkan kepada saya sebagai ujian. Yang mana saya makan, saya minum, itu rezeki. Yang mana tak makan, tak minum, itu adalah amanah. Amanah. Kadang duit 1 juta, rezeki cuma 1,000. Yang kita ada bukan rezeki kita. Rezeki ni apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Dalam bank ada 1 juta, semua tu rezeki kita ke? Bukan. Rezeki ni makna dia yang kita makan dan kita pakai. Daripada 1 juta mungkin kita makan 1,000 saja. Sekali untung, untung 2 juta. Okey. Lepas tu dia makan 1,000, tiba-tiba accident mati. Lepas tu 1 juta, 2 juta tu pergi mana? Dapat kat waris. Jadi bukan rezeki dia. Kan? Kadang dia duit gaji 3,000 masuk, bank in 3,000. Masya Allah, ni semua rezeki aku. Tengok 200 kena bayar ni, 300 bayar ni, hak ni kena bayar tu, hak ni kena bagi kat mak, ni kena bagi kat anak, ni kena beli tu, hak ni rezeki bazar, yang ni rezeki kamdar, yang ni rezeki ahcong. Hak dia makan, hak dia pakai ada 30-40 ringgit. Daripada 3,000, 30-40 ringgit je rezeki dia. Yang lain rezeki orang lain. Faham tak konsep rezeki ni? Kalau dah memang ditentukan untuk dia, siapa pun tak boleh ambil. Kalau buka adalah hadis 40 yang Arba'in Nawawi itu bagi tahu, berkumpul seluruh makhluk datang nak ambil, tidak akan seluruh makhluk datang nak bagi manfaat pada kamu, takkan boleh. Tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Datang semua makhluk, jin apa semua nak bagi mudarat kepada kamu, tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Jadi yang makrifat yang paling tinggi sekali lah. Dia bila dia syariat ni dia jahil lagi. Kemudian duduk di tarekat dia dah mula tahu. Duduk di hakikat dia dah mula kenal. Duduk di ma'rifat, dia bukan lagi kenal, bukan setakat kenal, tapi dia dah sampai tahap mabuk, tahap rindu yang teramat untuk bertemu. Macam kita contoh, kita rindu apa, kita tahu tentang Nabi. Tahu tak? Kita dah kenal pada Nabi. Ada orang kata dia dah kenal.
Tapi adakah dia di tahapan ma'rifat yang tertinggi kepada Nabi sehingga dia mabuk untuk bertemu dengan Nabi, terlampau rindu untuk bertemu dengan Nabi? Kan? Macam Bilal radhiyallahu anhu, macam Abu Bakar, macam Umar, sampai tengok apa pun nampak Nabi, sampai kan Nabi datang jumpa dia dalam mimpi. Itu dah makrifat dah tu. Kerana dia rindu nak jumpa Nabi, Nabi pun rindu nak jumpa dia. Maka Nabi datang dalam mimpi. Macam kisah Bilal radhiyallahu anhu, kan, Nabi datang dalam mimpi, tanya apa siapa, tak mai ziarah aku lama agak ni. Mafhum dia lah, kan? Nabi tak cakap Penang, kan? Mafhum dalam bahasa Melayu. Apa lama ni nak tunggu ni, kan? Duduk kat Syam lama ni, mai lah ziarah-ziarah. Teriak Bilal, mana mungkin aku lupakan kekasihku, mana mungkin aku lupakan kekasihku. Terus dia pergi ke Madinah, kan? Dia nak azan, dia nampak kelibat Nabi, dibayangi. Yang tu makrifat tu. Tu makrifat. Ada dia makrifat pada Allah, makrifat pada Rasul. Sebab la ilaha illallah 4 maqam. Muhammad Rasulullah 4 maqam ni juga. Kita duduk di syariat. Kita duduk di syariat. Yang Muhammad Rasulullah pun duduk kat syariat lagi. Kita baru mengaji sikit-sikit, baru buka kitab Syama'il apa semua, duduklah di makam tarekat. Baru nak masuk ke tarekat. Nak sampai hakikat duduk lagi. Hakikat pada Nabi ni ialah dia jadi seperti Nabi. Perangai macam Nabi, akhlak macam Nabi, pakaian macam Nabi. Dia mau simpan janggut macam Nabi. Dia punya muamalat dia seperti Nabi. Itu dia dah hakikat dah. Tapi dia belum makrifat. Bila dia makrifat, dia akan capai seperti mana sahabat. Dia terlampau rindu nak jumpa Nabi. Nabi pun rindu nak jumpa dia, sampai mereka akan bertemu. Walaupun dia belum mati, mereka akan bertemu. Sebab tu Nabi beritahu adalah hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Orang yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia lihat aku. Sungguh dia lihat aku. Sebab Nabi sangat rindu kepada orang yang telah mencapai makrifat kepadanya. Yang tu Muhammad Rasulullah. Ini cerita pasal la ilaha illallah saja. Jadi dalam la ilaha illallah pun dia ada awam, alim, khas dan khusus bil khusus. Sama juga dalam Muhammad Rasulullah, ada yang awam, dia tak kenal apa tentang Nabi kecuali nama ya. Siapa Nabi kita? Muhammad. Muhammad bin apa? Tak tahu. Tak tahu. Bonus sikit lah, Muhammad bin Abdullah. Bin apa? Tak tahu. Nama mak? Tak tahu. Anak berapa orang? Tak tahu. Siapa tahu anak Nabi berapa orang? Tak tahu juga. Orang podok syariat lah. Tak tahu apa tentang Nabi kecuali nama. Kan, adalah tahu sikit-sikit, lahir di Mekah, dapat benda sikit-sikit lah. Sebab dia duduk di makam syariat, dia tak tahu apa-apa tentang Nabi. Jahil tentang Nabi. Jadi dia duduk di makam syariat di dalam Muhammad Rasulullah. Bila dia dah duduk makam ke tarekat, dia mula datang pada pengajian. Buka kitab sirah-sirah Nabi, buka kitab Syama'il. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah, berhijrah ke Madinah, dapat kenabian umur 40, kahwin umur 25, isteri umur 40, anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dulu masa tadika dulu saya kena belajar mengaji menyanyi tu kan. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nama satu-satu kena sebut kan. Atau nama isteri-isteri Nabi, seorang demi seorang, semua kenal. Dah belajar semua tentang Nabi, dia dah tahu tentang Nabi, dia duduk makam tarekat. Betul? Tapi belum hakikat, belum betul-betul kenal lagi. Kadang pakai kod. Dahsyat bukan main, tapi cerita sirah Nabi. Nabi macam ni. Semua ilmu tentang Nabi dia tahu. Apa yang aku tak tahu tentang Nabi? Tapi diri dia macam orang Yahudi. Diri dia macam orang Yahudi. Kan? Time makan, elok dia makan tangan kiri. Kadang-kadang tengah duk sembang dengan kawan sambil berdiri minum air. Lagu tu. Lagu apa lagi? Tapi kalau tanya tentang Nabi A to Z, semua dia tahu. Dengan kod dia, dengan itu kalau kod, kalau tak kod kan. Kalau tak kod dengan seluar jin terkoyak season sana sini. Tanya tentang Nabi, semua dia tahu. Dia duduk di makam tarekat, tapi dia belum hakikat. Orang yang duduk di makam hakikat, dia nak jadi seperti Nabi. Dia akan pastikan pakaiannya seperti Nabi, diri dia seperti Nabi. Dia ada 3 surah, sirah, sarirah. Luaran, dalaman dan perjalanan hidup. 3 sunnah Nabi ni kena amal. Luaran dia mesti seperti Nabi. Janggut dia mau segenggam. Kena ada serban, kepala kopiah tutup, jubah komis, jubah dan sebagainya. Dia cari warna apa Nabi suka. Nabi punya shawl macam mana. Nabi punya serban berapa panjang. Itu dia mula hakikat tentang Nabi. Dia nak pakai. Itu luaran.
Lepas tu dalaman pula. Dalaman dia akhlak seperti Nabi, sangka baik, qanaah, zuhud dan sebagainya. Sebab ada orang luaran je ikut sunnah Nabi, hak dalaman tak ada, duk sangka buruk ke orang, duk mengumpat dalam hati ke orang, dalam hati buas cinta pada dunia gila-gila punya. Kan? Jadi tak ada sarirah Nabi dalam hati dia. Dia ikut sunnah yang luaran saja, dia tak ikut sunnah yang dalaman. Jadi luaran pun ikut, dalaman pun ikut. Dan satu lagi sirah, perjalanan hidup Nabi. Macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi bertemu dengan orang, macam mana Nabi senyum, macam mana Nabi bersalaman dengan orang, Nabi tidur macam mana, kaki Nabi buat macam mana, tangan Nabi buat macam mana, apa Nabi buat sebelum tidur. Nabi kibas dulu, baca 3 kul tiup, satu tiup dan sapu ke seluruh badan dan sebagainya. Faham tak? Bila tiga ini diamalkan, barulah dikira sebagai hakikat kepada Nabi. Kalau kita tengok ulama-ulama, masya-Allah, ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang hak, bukan ahli akademik. Ahli akademik kita boleh ambil ilmu daripada dia orang, tapi bab hakikat kita tak boleh ambil daripada dia orang, sebab dia orang tak amal hakikat. Dari segi ilmu ilmiah kita boleh ambil. Ilmu ilmiah, benda-benda akademik kita boleh ambil. Tapi dari segi hakikat tak boleh. Orang nak belajar hakikat kena bertemu dengan orang hakikat. Contohnya macam ada cucu Maulana Zakaria kan. Maulana Zakaria tu dia punya atuk dia tu. Sangat berpegang teguh kepada sunnah. Anak-anak murid dia betul-betul pegang sunnah. Betul-betul pegang kepada sunnah macam saya punya tok guru saya ramai anak murid Maulana Zakaria. Banyak saya tengok sunnah yang sangat-sangat mereka jaga. Sangat-sangat mereka jaga. Antaranya ada sekali tu satu orang syekh ni, dia solat tahajud. Lepas tu dia tengok subuh tak masuk, subuh lagi sikit nak masuk, ada dalam lagi 2-3 minit je nak masuk. Tapi lepas habis dia solat, dia baring kejap. Kat dalam masjid ni dia baring. Lepas tu masuk subuh, dia bangun balik. Rupa-rupanya dia nak ambil sunnah Nabi tidur selepas tahajud. Nabi ni biasa bangun tahajud 1/3 malam. Kemudian selepas tahajud Nabi akan tidur sampai subuh, Bilal akan ketuk pintu Nabi. Sebab tu ada sekali tu, Bilal lagi ketuk pintu Nabi. Nabi dah bangun dah, tapi Nabi tak respon. So Bilal ni, dia ingat Nabi ni tak bangun lagi, maka dia buat lawak dengan Nabi. Dia kata, as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Nabi keluar senyum dia, aku suka perkataan kau ni. Suka dia nak melawak dengan Nabi. Solat lebih baik daripada tidur. Nabi punya suka dengan perkataan dia, sampai Nabi arahkan supaya masukkan dalam lafaz azan. Kekal sehingga hari ini gurauan Bilal bersama dengan Nabi. Sebab dia kejut Nabi waktu subuh tu. Bukan Nabi tak bangun tahajud. Kita ingat Nabi tak bangun tahajud. Nabi bangun tahajud awal. Lepas tu sunnah dia tidur selepas tahajud tu, bangun pada waktu subuh. Faham tak? Jadi syekh ni punyalah nak jaga sunnah 2-3 minit tak masuk subuh lagi ni, baring kejap nak ambil sunnah. Sampai macam tu. Syekh saya seorang lagi, nama dia Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, saya selalu ceritalah dekat anak murid saya. Syekh Ibrahim ni anak dia khalifah kepada Maulana Zakaria, anak murid Maulana Zakaria. Setiap kali dia semayang, dia akan semayang di saf depan sekali, belah kiri. Belah kiri paling hujung sekali. Maka orang ramai lah cemuh dia macam-macam, tapi dia diam je. Dia kata ni jahil ni. Bukankah saf yang paling baik ialah di belakang imam, di sebelah kanan? Kan? Kenapa pula ambil belah kiri? Macam tu. Orang kata kat dia buat tak tahu je. Tapi sebelum dia meninggal, dia cerita dalam bayan dia. Saya ada masa tu. Saya ada. Saya ada masa tu, betul. Saya dengar sendiri daripada dia. Dia bagi tahu kenapa dia duduk di sebelah kiri ni. Imam kiri, yang afdal kan belakang imam belah kanan. Dia start soft daripada tengah, lepas tu ke kanan. Semua sampai habis. Lepas tu kiri. Betul? Lepas tu soft kedua start daripada tengah, kanan. Lepas tu kiri. Betul? Lepas tu soft daripada tengah lagi. So ada setengah-setengah orang ni jahil kan. Dia datang-datang, dia start soft daripada belah kanan. Kita start pada belah kiri. Dia panggil kita, oi sini. Kita lah kena panggil dia ke tengah. Sebab start soft mesti daripada tengah.
Faham tak? Jadi yang Syekh ni dia akan duduk di belah kiri. Itu memang tempat dia. Setiap hari sembahyang 5 waktu kat situ, di dalam masjid tu. Dan dia akan datang awal supaya orang tak ambil tempat dia. Dan orang pun tak berani ambil tempat dia kalau dia lambat pun. Dah tahu dah berpuluh-puluh tahun dah duduk kat situ. Jadi dia pun cerita kenapa dia duduk kat situ. Dia bagi tahu Nabi ni, ketika Nabi dengan sahabat, Nabi sentiasa jadi imam. Nabi tak jadi makmum. Nabi imam. Ada sekali Nabi jadi makmum ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Masa tu Nabi sedang sakit. Jadi Nabi arahkan Abu Bakar jadi imam. Rumah Nabi belah kiri. Dia orang papah Nabi, dia orang letak Nabi kat situ supaya tidak menyusahkan Nabi. Di sebelah kiri tu, letak di saf kiri tu supaya mudah nak masuk balik ke rumah. Jadi dia beritahu Nabi pernah jadi makmum sekali tu dan duduk di belah kiri, dan disebabkan saya cinta pada Nabi, saya pun tiru perbuatan Nabi tu. Saya pun tiru perbuatan tu. Kerana dia sudah hakikat pada Nabi. Dia tak peduli pahala banyak ke sikit ke, yang penting apa Nabi aku buat, aku nak buat. Apa yang Nabi aku buat, aku nak buat. Benda ni orang kata ni apa ni, taksub, tak betul, dari segi hadis tak kata macam tu, tak suruh pun buat macam tu. Dah, kita bukan cerita fatwa, kita cerita bab cinta. Kita tak cerita bab fatwa. Memang tak ada hadis suruh buat macam tu. Tapi orang yang cinta pada Nabi dah sampai tahap makrifat hakikat ni, dia akan buat macam tu. Contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia cukup ikut sunnah sampai benda yang tidak disyariatkan pun dia akan ikut. Dia akan ikut sampai benda yang tidak disyariatkan. Ni saya dengar daripada Seremban hari tu, Syekh Daniel bagi tahu. Syekh Daniel kenal kan? Syekh Daniel Al-Musnid tu, yang guru dia 450 orang lebih tu daripada seluruh dunia. Dia buat daurah di Seremban hari tu, daurah Syama'il Muhammadiyah. Dia cerita Ibnu Umar radhiyallahu anhu setiap hari di Madinah dia akan bawa unta dia jalan dekat lorong-lorong kecil di Madinah. Setiap lorong dia lalu. Mula orang buat tak tahu je, tapi lama-lama annoying kan, sebab semua orang jalan kaki, dia naik unta jalan lorong-lorong sempit, berusaha juga nak jalan. Orang pun tanya, apa hal kau ni kan? Tapi tanya baik-baik lah kan, kenapa Tuhan buat macam tu kan? Kenapa buat macam tu? Dia pun bagi tahu, dia kata dia bawa unta tu jalan di lorong-lorong Madinah dengan harapan tapak kaki unta dia akan terkena tapak kaki unta Nabi yang pernah lalu di situ. Faham tak? Dengan harapan terkena, sebab dia tak tahu mana Nabi punya, Nabi pernah lalu, pasti Nabi pernah lalu di Madinah ni, tapi dia tak tahu kat mana. Jadi dia pun bawa unta pergi jalan sana sini dengan harapan tapak kaki unta dia terkena tapak kaki unta Nabi tu. Sampai macam tu. Orang tertanya, habis tu kenapa kau tak jalan kaki je? Sebab hari-hari dia dah jalan kaki dah. Kaki dia dengan kaki Nabi mesti dah kena. Tapak kaki unta belum lagi. Tapak kaki dah kena, tapak kaki unta belum lagi. Benda tu ada dalam syariat ke? Tak ada dalam syariat. Tapi kenapa dia buat macam tu? Ini namanya cinta. Cerita bab cinta, orang fatwa dia kata kita gila. Nah, sebab tu orang yang literalis, dia tak boleh berkawan dengan orang jiwang. Dia tak boleh berkawan dengan mak jiwang. Mak jiwang bagi syair dekat dia akan baca literalis kan, wajahmu umpama bulan. Hang kata aku muka macam bulan, macam Doraemon tu. Bulat elok. Dah, bukan macam tu. Kan bercahaya macam purnama. Literalis, kan orang literalis. Kan? Kau umpama apa-apa matahari ke apa ke. Ingat aku ni apa? Teletubbies ke apa? Kan ada Teletubbies muka matahari tu kan. Jadi literalis dia tidak akan bercinta dengan orang-orang jiwang. Orang-orang jiwang tak akan bercinta dengan literalis. Literalis dia akan bercinta dengan literalis juga. Orang jiwang dengan orang jiwang. Jadi orang yang tak ada seni dalam hati dia ni akan menimbulkan masalah. Orang yang tak jiwang ni dia memang masalah. Sedangkan Al-Quran ni diturun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni penuh dengan balaghah, seni dan sebagainya. Dapat dekat port literalis, habis rosak habis Quran ni. Kan ni faham macam ni. Allah ada tangan. Kenapa Allah ada tangan pula ni? Dah bagi dalam Quran, yadullah fawqa aydihim. Allah ada tangan lah.
Nah, dia kata Allah ada tangan, ada kaki, apa semua. Sebab apa? Literalis. Okey. Sampai makrifah. Jadi makrifah tu yang dia dah sampai tahap mabuk. Zauq, nah? Okey. Jadi dekat sini penerangan tentang ma'rifah al-kashfiyah melibatkan yang nombor 3 dan nombor 4. Faham tak? Iaitu pengenalan para wali tentang Allah dengan penyaksian mata hati mereka di dunia. Ia adalah anugerah daripada Allah, ia adalah perbahasan dalam ilmu tasawuf. Jadi ini perbahasan dalam ilmu tasawuf. Nah, kalau pencari dalam kitab fiqh mana nak jumpa? Kan? Kalau nak rujuk bab fiqh, buka kitab fiqh. Nak rujuk bab akidah, buka kitab akidah. Ni kalau dah rujuk bab fiqh dalam kitab akidah, nah, bila orang marah, meroyan. Bila orang marah dia meroyan. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Jadi dia kena rujuk cara yang betul. Rujukan tu kena betul. Ni nak belajar bab agama tak bolehlah buka buku masak-masak tak. Kenalah buka benda rujukan yang betul. Baik. Kaedah para sufi ini dibahaskan oleh para ulama sufi, terutamanya oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitab, termasuklah kitab Ihya Ulumuddin, Qimya Al-Sa'adah, Al-Munqis min Ad-Dalalah dan sebagainya. Jadi dia bagi tahu benda ni diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf. Memanglah kalau buka dalam kitab tauhid tak cerita tentang makrifah kasyfiyah ni. Kena buka kitab-kitab tasawuf, kitab Imam Ghazali dan sebagainya. Ia berbeza dengan kaedah para ulama kalam. Ulama kalam ni ulama yang ilmiah ni lah. Yang bab syariat dan tarekat ni lah. Dia bahas sifat 20. Benda-benda yang naqliyah, yang ada rujukan. Kalau kasyfiyah, tak ada rujukan. Pasal dia zauq, rasa dalam hati. Dia rasa dalam hati. Contohnya macam makan durian. Kita perlukan approval daripada mana-mana buku ke rasa durian tu mesti sama dengan apa yang kita rasa. Tak faham ke? Kan contohnya orang kata orang kita makan durian, kita kata sedap lah. Tanya rasa dia macam mana? Manis. Dia pun buka kamus. Manis. Oh, manis maksud dia macam ni. Faham tak? Manis ada macam-macam manis. Manis ada sweet sour, ada ni, ada manis itu, ada manis ini. Dia manis apa tadi? Dia buah durian, manis durian. Rasanya manis. Manis ni ada beribu-ribu jenis manis. Betul tak? Manis mangga macam lain, manis durian macam lain, manis gula macam lain, manis stevia macam lain. Manis muka macam lain. Betul? Jadi bolehkah seseorang itu merujuk secara ilmiah rasa durian? Nak rujuk kat mana? Secara ilmiah, secara akademik. Kajian menyatakan rasa durian itu adalah rasanya seperti apa dia? Nak cerita macam mana? Seperti durian. Sebab rasa durian ini bukan perkara perbahasan. Ianya adalah ilmu rasa. Ilmu rasa tidak boleh ditulis. Jadi kalau ada pok meroyan kata hampa ni duk merapu kasyaf-kasyaf apa semua, mana rujukan, mana dalil, mana hadis, kitab mana bagi tahu, ni mana dia punya rujukan ilmiah, memanglah tak ada. Sebab benda tu kasyaf, benda tu rasa. Benda tu rasa. Adakah kitab bahas rasa durian macam mana? Tak ada. Macam mana nak bagi orang tu faham? Ambil durian sebiji, sumbatlah mulut dia. Baru hang tahu. Kan? Lepas tu dia pun akan cinta kepada durian. Bila dia tengok kan dengan duri, dengan bau busuk, kan, maka dia akan cerita yang buruk je. Hampa tak usah dekat buah durian tu, busuk nak mampus. Kan? Hampa pegang tajam duri. Buah zakum dia kata. buah dalam neraka, berduri-duri. Jadi macam itulah orang yang tidak merasa manisnya makrifat, tidak merasa manisnya munajat pada Allah, tidak merasa manisnya tariqah, tidak merasa manisnya tasawuf, maka dia akan kata apa? Tasawuf ni ayak acak. Tarikat sufi, zikir-zikir semua ni semua merapu, ni semua ayak acak belakang ni. Pasal dia duduk nampak durian tu, dia duduk nampak bau busuk durian tu, dia tak rasa lagi. Aku sumbat lah mulut merantau kan. Bila dia dah rasa, baru dia tahulah. Masalahnya tak mau rasa, lepas tu sombong kan. Dah tak mau rasa durian, kita baling kulit durian kat dia. Baik. Kemudian
ia berbeza dengan kaedah para ulama kalam kerana metodologinya menggunakan kaedah penyucian jiwa dengan melawan hawa nafsu dan memurnikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, lalu digantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi untuk mendapatkan kemanisan iman, kemanisan hakikat kepada Muhammad Rasulullah, hakikat kepada la ilaha illallah dan sebagainya, ianya bermula dengan penyucian hati. Nak buang sifat takabur, bongkak, sombong, rasa diri bagus, rasa diri suci. Saya tahu semua, saya tahu semua. Saya ni, saya tu. Sebab tu dia perlukan kepada syekh. Sebab syekh dia akan duduk di satu tahapan yang tertinggi dalam hati dia, sehingga dia akan tunduk. Barulah tertarbiah dia punya hati. Bukanlah syekh tu Nabi. Bukanlah syekh dia tu orang yang betul-betul sempurna. Anggapan sahaja untuk latihan diri dia. Anggapan semata-mata untuk latihan diri dia. Sebab yang betul-betul sempurna hanya Nabi. Nabi ada lagi tak? Tak ada. Habis tu tak payah tarbiah semua. Dah Nabi dah tak ada. Dah semua nak guru yang sempurna. Aku tak mau guru-guru yang aku nak yang perfect. Betul-betul perfect. Hampir duduk kat planet Marik dia. Mana nak ada Nabi zaman sekarang? Nak tunggu malaikat mai tarbiah. Memang tak ada. Sebab itu Nabi bagi tahu dia ada pewarisnya. Ada khalifah-khalifahnya. Khalifah dan pewarisnya inilah guru-guru mursyid tarekah. Yang mana mereka mewarisi tarbiah Nabi itu. Baru-baru ni saya pergi Bangi. Syekh Hasan nama dia. Dia anak murid Habib Umar. Dia sekali dengan Syekh Daniel buat daurah di Bangi baru-baru ni. Saya ikut dia orang punya daurah. Dia bagi tausiah lah sebelum tutup kelas. Dia bagi tahu, dia kata, kalaulah kita boleh kembali ke zaman Nabi, kita bubuh CCTV ataupun bubuh kamera secara tersembunyi dekat Masjid Nabawi. Dan lihat macam mana sahabat Nabi, dia melayan Rasulullah, macam mana adab dia, macam mana mereka penuh ta'zim dengan cium tangan, cium kaki Nabi. Cium kaki Nabi, sahabat Nabi buat. Kan? Tengok macam mana dia orang zikir, dia orang goyang badan sambil berzikir. Sahabat Nabi beritahu mereka berzikir sambil menggoyangkan badan seperti mana? Seperti mana pokok, kan? Pokok ditolak angin, kan? Ada banyak riwayat, kan? Kalau jadi video tentang diorang kita ambil cukup sejam. Lepas tu kita balik semula, panggil Doraemon, kan? Balik semula ke zaman kita, upload ke YouTube. Apa jadi? Apa jadi? Jangan disable komen. Able komen. Dengar apa orang kata? Oh, ini ahli sufi, sesat, syirik, apa ahli kubur. Kan? Ahli kubur, ahli apa lagi? Ahli futur, ahli maksiat, ahli apa-apa macam-macam lagi. Kan? Kalau aku jumpa aku sembelih sekok-sekok. ISIS. Kalau aku jumpa aku bom depa. Padahal yang tu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talha, Abu Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi. Sampaikan orang-orang kafir apabila ditanya, yang apa masa tu Abu Sufyan dia tak masuk Islam lagi. Kan dia ditanya macam mana keadaan sahabat dengan Nabi, kan. Dia cerita macam mana dia pun tak boleh nak menipu. Dia cerita macam mana ta'zimnya sahabat kepada Rasulullah sampai Rasulullah ludah pakat-pakat tadah. Bila Rasulullah ambil yang uduk pakat-pakat semua ambil. Bila Rasulullah peluh pakat ambil. Ni kalau kita ambil video bubuh dalam YouTube zaman sekarang, depa akan kata Nabi dan sahabat adalah golongan sesat. Golongan sesat. Sama ya depa ni dengan pok-pok sufi. Jadi yang betul-betul mirip dengan golongan di zaman Rasulullah ialah orang-orang sufi. Faham tak? Ampun ni lawak tak sampai pula dah. Kot lah kita pergi balik ke zaman Nabi. Panggil Doraemon, balik ke zaman Nabi, ambil video, Nabi duk kata bid'ah, kita buat balik, kan? Faham tak? Buat balik video macam tu. Ada tak kemungkinan untuk dapat video macam tu? Ada tak kemungkinan sahabat tiba-tiba menyemput, hang tak usah duk berzikir. Lepas mayang aku nak hang terus pergi balik. Kan? Ini semua bid'ah. Ada tak kemungkinan kita akan dapat video macam tu kalau lah ada Doraemon? Boleh buat balik zaman kita ke sana. Ada kemungkinan tak? Tak ada. Kemungkinan yang akan berlaku ialah kita akan dapat video sufi. Tengah duk berzikir beramai-ramai, tengah duk cium kaki pula, kan. Itu masuk apa? Depa duk kecoh tahun lepas tu, kan. Pasal Naqsyabandi, Hakuni pun semua duk cium-cium kaki pun semua tu, kan. Tengok bila ambil gambar zaman Nabi, benda yang sama. Oh, ni geng sufi mana ni? Tarekat mana ni?
Syekh tu bagi tahu lah. Bila saya fikir balik, betul kok no, memang betul ya. Jadi yang mirip dengan zaman Nabi ni adalah golongan ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Kan? Memanglah kita tolak ghulu, kita tolak benda-benda yang geng-geng apa kita kata yang melebihkan. Ada golongan sufi yang melebihkan sampai menimbulkan fitnah. Sembah kubur dan sebagainya. Yang tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kan? Yang tu adalah Syiah. Kalau tak Syiah pun ada puak-puak geng sembah kubur berlambak dekat India sana tu. Kan? Dekat India, Pakistan, Bangladesh. Berlambak-lambak geng-geng sembah kubur. Mereka kalau jumpa kubur, kan? Dia ikat tali, minta hajat apa semua. Yang tu memang betul-betul ahli bid'ah. Tapi kalau tarekah ahli sunnah wal jamaah yang betul, takkan buat macam tu. Dia akan sama mirip seperti mana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi kat dalam hadis-hadis. Baik. Selepas dia sucikan hati dia daripada sifat-sifat tak elok dan buang dan dia semai dengan sifat-sifat yang terpuji, dari sebelum dia ditarbiyah, dia doa rasa dialah paling hebat. Dia doa rasa dialah dialah yang paling suci sekali. Siapa pun tak boleh tegur aku. Sekarang tiba-tiba ada orang nak tegur. Macam tu. Sebab dia rasa dialah paling hebat. Dialah ini, dialah itu. Aku berlambak banyak sangat aku ni. Dan aku ni sifat setan sebenarnya. Sifat iblis. Bila sifat aku tu dah dibuang, digantilah dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Maka dia pun akan mendapat kesedapan, keenakan, ma'rifat kepada Allah dan kepada Rasul. Dia akan dapat dia punya sedap dia tu. Orang yang masih kotor hati dia takkan dapat rasa sedap hakikat makrifat ni. Dia takkan rasa. Sebab itu ulama dia bagi tahu, ulama-ulama sufi dia suruh kita bersama dengan guru kita, kan, ada latihan-latihan dia, ada wazifah yang dia kena jaga, ada ma'mul yang dia kena jaga, ada uzlah yang dia kena jaga, sehingga terterbiah hati dia akan, nafsu dia akan turun, dan ketika itu dia akan dapat rasa perubahan dalam diri dia. Dalam istilah para sufi, ma'rifah jenis inilah, muka surat 31. Dalam istilah para sufi, ma'rifat jenis inilah yang dikenali sebagai ma'rifatullah yang sebenar. Kerana seseorang itu pada tahap ini sudah mengenali Allah dengan penyaksian mata hati, yakni sudah mencapai tahap keyakinan yang tertinggi, iaitu gabungan antara keyakinan sudut akal, ketenangan hati dan kelazatan jiwa. Orang yang mengaji sifat 20, orang yang mengaji Asmaul Husna dan sebagainya, semua bab akidah, masalah akidah, dia belum tentu dapat ketenangan hati dan kelazatan jiwa. Belum tentu lagi. Itu yang saya bagi tahu tadi. Bahas bukan main hebat tentang Nabi, tentang Allah tu, tapi duk macam tu juga. Duk pakai macam Yahudi juga. Kehidupan macam Yahudi juga. Dengan akhlak pun macam Yahudi juga. Jadi dia tidak dapat rasa ketenangan dia. Hidup dia tak tenang. Tapi dari segi ilmiah boleh. Sebab dia ada info, dia ada maklumat. Dia sama macam handphone. Masuk kan, pergi dekat center dia, bawa keluar dia punya memory card dia, masuk kat dalam tu, dia upload, masuk, download, habis je lah, masuk balik dalam otak dia. Kan? Jadi benda tu, info tu ada. Tanya, jawab. Tanya, jawab. Tapi dia punya body dia punya diri dia, apa pun tak manfaat. Tetap Lenovo, kan? Bukan iPhone. Baik, yang keempat, ma'rifatul burhaniyah, iaitu mengenal Allah dengan bukti dan dalil secara akal. Inilah jenis pengenalan yang dibahaskan dalam ilmu akidah. Jadi yang kita belajar dalam kitab ialah ma'rifat yang keempat ini. Ma'rifat yang keempat yang kita belajar dalam kitab. Sebab dia dekat kitab ni, dia kata ada 4 ni, hakikat, ainiyah, kashfiyah dan burhaniyah. Burhaniyah ni ialah tahapan paling rendah sekali lah. Sebab dia belajar akidah berdasarkan dalil, nakli, akli dan sebagainya, duduk di bawah sekali lah. Kemudian baru dia dapat makrifat kasyaf, melalui penyucian hati. Kemudian barulah dia akan dapat ainiyah, yang tu selepas dia mati dan selepas dia masuk syurga. Dan yang paling tinggi siapa pun tak boleh capai, yang itu hanya Allah sahaja yang tahu tentang dirinya. Jadi ini adalah pembahagian sudut yang lain. Yang ni pula pembahagian dari sudut pengamalan. Macam mana kita nak amal, nak capai kepada makrifat yang tertinggi.
Mula-mula jahil, tak tahu apa-apa. Lepas tu kita mula start belajar. Lepas tu kita ada guru mursyid. Lepas dah ada guru mursyid, kita dah baiat tarekat, kita dah ada kita punya torik kita dah ada jalan kita, dah ada sanad kita. Guru bagi ni kita taat sampai kita makrifat. Macam itu. Itu adalah perjalanan amal. Yang ini pula sudut lain, pembahagian daripada sudut lain. Dia ada hakikat, ainiyah, kasyfiyah, burhaniyah. Ini ialah kaedah asas dalam menetapkan akidah secara yakin dalam diri seseorang. Kerana pintu keyakinan pertama ialah pada peringkat hujah akal. Maka kaedah ilmu kalam ialah asas kepada pengukuhan akidah dalam diri seseorang, agar seseorang meyakini akidah yang dipegangnya dan dapat menolak sebab mengenai akidah. Baik. Nak masuk tentang taklid tak? Kita baca sekali lalu Adakah boleh taklid dalam akidah? Apa tu taklid? Taklid ialah mengikut tanpa dalil. Mengikut tanpa dalil. Contohnya, saya ada kawan saya orang KL. Jadi saya kalau datang KL, saya akan follow belakang dia kita. Kalau pergi mana-mana. Faham? Sebab saya percaya dia tahu jalan KL. Betul? Saya perlu dalil tak? Tak perlu dalil untuk saya ikut dia. Perlu tak approval daripada mana-mana? Dia memang tahu. Ada sign daripada siapa-siapa orang ini tahu jalan KL. Tak perlu. Sebab saya yakin kepada credibility dia sebagai orang yang duduk lama kat KL. Jadi dia mesti tahu jalan kat KL. Faham? Maka saya ikut dia secara buta. Secara buta. Tapi kenapa secara buta? Kerana yakin dengan credibility dia. Saya bukannya ambil orang entah mana-mana je. Tunjuk jalan je. Rupa-rupanya orang Terengganu. Kan? Saya pun baru je sampai ni kan. Baru je sampai naik bas tadi. Contoh kan. Itu taklid buta yang buta. Ini taklid yang berpanduan. Contohnya kita taklid secara buta kepada ulama-ulama. Kan? Kepada ulama-ulama Syafi'iyah, kepada ulama-ulama Malikiyah, ulama Asy'ariyah. Contoh. Kerana kita faham mereka ni adalah satu jemaah, satu school. Dia bukan individu. Kita tak ikut individu. Kita tak ikut Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i manusia biasa, tidak maksum, macam puak-puak tu bagi tahu, ada juga buat salah dan sebagainya. Okey. Kita tak ikut Imam Syafi'i. Kita ikut kumpulan ulama Syafi'iyah. Ada beratus ribu. Punya ramai ulama-ulama Syafi'iyah. Yang ustaz-ustaz duk ada zaman sekarang ni pun dah berapa ribu dah. Berapa ribu yang mengikut manhaj Syafi'iyah? Berapa ribu yang ada dalam seluruh dunia ni? Berapa ratus ribu? Itu belum zaman yang sebelum ni lagi. Belum zaman sebelum tu lagi. Zaman dah 1400 tahun. Silat juta apa? Ulama-ulama yang mengikut Syafi'iyah. Jadi kaedah yang diwujudkan oleh kumpulan itu, kita yakin mereka tidak mungkin suka-suka buat fatwa sesuatu. Contoh kita bagi tahu, kalau hang ni ada semayang ni tak kodok lagi, sebelum ni ada tinggai. Waktu zaman jahiliah dulu ada tinggai, hang kena kodok balik tu. Siapa pula kena kodok? Dah dalam mazhab Syafi'i bagi tahu macam tu, dalil mana dalil? Itu orang jahil. Confirm jahil. Sebab bila kita kata mazhab Syafi'i, fatwa dia macam tu, dia boleh minta dalil lagi. Dia faham tak maksud fatwa tu apa? Dia faham tak maksud mazhab tu apa? Dia kenal tak Syafi'i tu siapa? Kalau dia tahu fatwa tu apa, mazhab tu apa, Asy-Syafi'i tu siapa, dia akan kata, fatwa mazhab Syafi'i, okey, lepas ni aku kodok lah. Faham tak? Bila dalil mana dalil? Dalil tu tanda dia jahil. Tu tanda dia jahil. Sebab dia tak tahu fatwa ni maksudnya pengkajian yang sangat mendalam dengan dalil dan sebagainya, baru keluar fatwa. Faham tak? Contohnya fatwa Malaysia diputuskan fatwa kebangsaan sekian apa semua, tunjuk fatwa kat kita dalil mana dalil? Dalil apa? Orang bincang 2-3 tahun lah. Orang bincang, ulama datang daripada seluruh Malaysia bincang. Okey, kita keluarkan fatwa Syiah sekian contoh. Kita keluarkan fatwa vape haram. Dalil mana dalil? Dia minta dalil. Itu jelas dia jahil dan dia tidak tahu apa makna fatwa. Faham tak?
Jadi orang yang cerdik, dia akan cakap okey itu fatwa, okey fine, saya pengikut mazhab Syafi'i, saya pun bertaklid kepada dia. Saya tak perlu kepada dalil. Sebab saya tahu dia orang sudah pun berbincang, ada jemaah ulama'nya berserta dengan kaedah istinbat dalil yang tepat dan sebagainya. Mesti ada. 1400 tahun, beratus-ratus tahun ni dijaga mazhab Syafi'i ni. Kalaulah Imam Syafi'i ada salah, ada silap, awal-awal lagi dah dibetulkan oleh anak-anak murid dia. Kalau anak murid dia ada silap, anak murid generasi kedua dah betulkan. Kalau anak murid generasi kedua ada silap juga, anak murid generasi ketiga dibetulkan. Berapa lapis tu? Macam kita tapis ayak lah. Macam kita tapis ayak daripada kerah, lepas tu jernih sikit sampai paling bawah sekali, paling jernih sekali. Kita boleh tanya, ni anda tapis ke belum? Itu jahil mereka. Boleh tanya ada tapis ke belum? Kita tapis 1400 tahun maang. Faham ke dia tu? 1000 tahun kita tapis, hang boleh tanya ada tapis ke belum? Maka itu adalah, kita kata apa? Absolute ignorance. Absolute. Kan? Sangat dia punya jahil dia terlampau solid, kan? Terlampau solid. Tak boleh nak pecah. Jadi faham maksud taklid mengikut tanpa kita mengetahui dalil kerana kita yakin atas apa yang kita ikut. Contohnya macam kita ikut GPS. zaman sekarang ni perangai minta dalil punya teruk sampai GPS pun dia boleh argue. Dia suruh ikut kanan, aku duk biasa ikut belah kiri. Dengan GPS pun dia boleh bergaduh, kan? GPS memang dia ada satelit apa semua, dia akan tunjuk apa, ikut apa yang kita nak, shortest way ke, avoid toll ke, ikut jalan lama ke, ikut jalan highway ke, ikut apa yang kita set. Betul kita marah dia ikut kanan pula. Dah tu tak payahlah pasang GPS. Baik, jadi taklid boleh tak dalam akidah? Boleh tak kita mengikut dalam akidah? Ni dalam akidah. Dalam fiqh ni bab hukum halal haram, apa solat sah batal apa semua ni, kan, puasa kita dan sebagainya. Dalam bab fiqh, bertaklid difatwakan wajib oleh siapa? Oleh ijma' ulama, jumhur dan ijma' ulama. Ada dalam kitab, ada banyak kitab beritahu. Yang paling menarik sekali kitab yang ditulis oleh mufti KL kita. Ada satu kitab yang dikeluarkan oleh Jakim. Dia kitab tentang istilah 4 mazhab. Istilah 4 mazhab, mustalah 4 mazhab. Saya buka dalam tu, ada didatangkan qaul daripada Ibnu Salah, daripada Imam Haramain dan sebagainya. Dia berkata telah sepakat ahli tahqiq bahawa mengikut salah satu daripada 4 mazhab ni adalah wajib. Sebab yang lain punya sanad kita tak tahu dia punya sanad dia mutawatir ataupun tidak, terputus dan sebagainya. Tapi yang 4 mazhab ini mutawatir. Dia punya sanad dia muttasil sampai sekarang. Maka wajib kalau kita nak ambil selain daripada 4 mazhab, maka kita akan dipertanggungjawabkan. Kita tak kata dia salah, saya ikut hadis. Tak apa, ikut hadis. Tapi nanti bila sampai di akhirat nanti didatangkan 4 imam, mai satu lagi imam iaitu hang. Kan? Saya tak tahu, saya ikut tok guru saya. Allah tanya tok guru kita. Saya tak tahu kenapa kena semayang angkat tangan, kena baca kunut apa semua, saya ikut tok guru saya. Allah tanya pula tok guru dia. Tok guru dia beritahu saya pun tak tahu, saya ikut tok guru yang sebelum ni kerana saya bertaklid kepada mereka dan saya yakin dengan ilmu mereka. Allah tanya pula tok guru dia. Ni pula serah pada tok guru dia. Ni serah kepada tok guru dia sampai pada Imam Nawawi, Ibnu Hajar apa semua. Last sekali sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akan jawab semua. Imam Syafi'i akan jawab semua. Dia imam kita. Kita akan ikut belakang dia. Follower dia ramai tau. Follower dia ramai, berjuta-juta, berbilion-bilion. Kalau dia buka Facebook page tu, tak tahu nak letak kosong tak mana lagi dah. Punya ramai ni. Kalaulah Imam Syafi'i tu Allah buat keputusan kata hang punya fatwa semua salah, hang masuk neraka, maka semua follower dia masuk neraka. Habis, kosong syurga. Majoriti umat. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sanad sampai pada dia akan jawab. Ini dia pada jawab. Ini sampai jawab.
Tanya kepada kita yang tak mau ikut mazhab, ambil daripada mana? Saya ikut tok guru saya. Tok guru ambil daripada mana? Ambil daripada sini. Ni ambil daripada mana? Last sampai pada buku. Sampai pada Google. Sampai pada YouTube. Sampai pada mana hang punya sanad? Mana hang punya imam? Siapa yang kamu follow? Siapa yang kamu ikut? Dari mana kamu ambil agama kamu? Perhatikan daripada mana kamu ambil agama kamu. Kan ulama selalu sebut benda ni. Nah, kalaulah tidak ada sanad, kata Imam Sufyan ke? Dia kata kalaulah tidak ada sanad, maka orang akan klaim suka hati dia. Kalau sanad tak ada, orang boleh klaim suka hati ya. Saya keturunan Nabi Adam. Kan saya ni cakap sekian. Cakap ini daripada Nabi ni. Nabi. Sanad dia mana? Sanad tak ada. Sanad kan tak penting. Sanad kan tak penting. Jadi kalau tak ada sanad, maka orang akan cakap ikut suka hati dia. Betul tak? Jadi sebab itu semua benda kena ada sanad, bukan hadis je. Baik. Jadi taklid dalam fiqh wajib, kecuali kalau dia sudah mencapai tahap mujtahid. Nak jadi mujtahid, Imam Ahmad Hanbal beritahu kena hafaz kurangnya 300,000 hadis. 300,000 hadis kalau nak jadi mujtahid lah. So sesiapa yang tak nak ikut mazhab, dia kena hafal 300,000 hadis paling kurang. Nah, masalahnya yang tak nak ikut mazhab ni hadis 40 pun dia tak hafal. Ada sekali tu Maulana Anwar Shah Kashmiri, satu ulama di India sangat terkenal, yang mana ada salah seorang daripada public figure di Malaysia datang jumpa anak dia minta sanad hadis daripada Maulana apa nama dia, Anzar ke, Maulana Anzar kan. Saya tak maulah sebut nama kan, lagi kena saman pula kan. Dia pergi minta sanad dengan anak kepada Maulana Shah Kashmiri di India. Mula-mula minta daripada Maulana Yunus Saharampuri, anak murid Maulana Zakaria. Tapi kena halau mengikut riwayat orang di sana lah. Dia berkata dia kena halau pasal dia petikai tentang tasawuf tarekat apa semua. Ni dia main nak minta, dia main nak belajar daripada kita kan, dia nak mengajak kita ni kan. Pergi balik Lalah minta daripada Maulana, anak pada Maulana Anwar Shah Kashmiri. Jadi Anwar Shah Kashmiri ni satu ulama yang cukup hebat di India. Dia memang terkenal sebagai mufti mazhab Hanafi lah. Ada satu orang ni lah, dia otak dia tebal sikit. Dia tak mau ikut mazhab kan. Dia tak mau ikut mazhab, dia memang terkenal lah. Jadi dia pun nak berdebat dengan Maulana Anwar Shah Kashmiri. Jadi Maulana Anwar Shah pun okey, setuju. Tapi dia bagi syarat. Yang pertama, jangan tanya soalan lain daripada soal berkaitan dengan mazhab. Selain daripada mazhab Hanafi, jangan tanya. Sebab saya punya mazhab Hanafi. Dalil-dalil mazhab Hanafi itu je yang saya kaji. Dia beritahu macam tu lah lebih kurang. Dia pun berdebat. Kalah teruk Mamat otak tebal tadi tu. Kan? Kalah teruk dia. Lepas tu dia kata, Masya Allah, macam mana orang yang begitu alim macam kamu ni, saya tak faham macam mana orang yang begitu alim macam kamu ni masih mengikut mazhab. Kan? Kamu sepatutnya dah berada di tahap boleh buat mazhab sendiri ni. Macam mana orang yang alim sangat-sangat macam kamu ni boleh bahas nahwu, saraf, ini tafsir apa semua ni. Macam mana orang macam kamu ni masih mengikut mazhab? Sepatutnya kamu dah boleh buat mazhab sendiri. Anwar Shah Kashmiri jawab balik, aku lagi pening kepala. Kenapa orang macam kau tak ikut mazhab? Faham tak? Faham tak? Lawak tak sampai kak. Dia nak bagi tahu, kalau pandai macam aku pun masih ikut mazhab, hak tak reti macam hang lagilah kena ikut mazhab. Kan? Hang ni tak reti duk buat tak faham pula. Kan? Yang aku tak faham, yang aku pening, yang orang jahil macam hang ni tak mau ikut mazhab pula. Ni orang hak alim-alim. Kalau Anwar Shah Kashmiri dia kata alim, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Suyuti dan lain-lain tu tak alim. Alim kibar, alim yang kabir, yang sangat besar, akabirin. Tapi dia pun masih ikut mazhab. Hak tak reti alik batal tak mau ikut mazhab. Mana yang patut kita pening? Kan? Hak tak reti baca Quran tak mau ikut mazhab. Mana yang kita patut pening? Pada apa siapa nak pening kat kita pula? Baik. Jadi itu dalam bab fiqh. Dalam bab akidah ni perbahasan dia. Baik, kita baca nah. Hari ni kita lambat sikit kot, tak apa noh. Pasal saya datang lambat tadi. Sepatutnya kena stop pukul 11 ni. Sekarang pukul berapa dah? 12 dah? 11.30?
Tak apa, kita habiskan bab taklid ni sampai kita tahu fatwa dia apa. Antara perkara yang dibahaskan dalam masalah ma'rifatullah ialah masalah taklid dalam akidah. Ini kerana ma'rifah berarti mengetahui perkara keimanan secara putus, yakin, jazam. Dan kita baca sekali lalu, kemudian kita buat conclusion dia yang berasaskan dalil yang muktamad. Maka taklid pula ialah berpegang dengan satu atau dengan perkataan seseorang tanpa dalil atau bukti. Nanti kita baca balik. Nanti baca balik sebab kita tak ada masa nak baca sekarang. So, ni definisi taklid. Berpegang dengan satu, dengan perkataan ataupun dengan perkataan seseorang tanpa dalil ataupun bukti. Jadi kita tiba-tiba datang, jumpa satu orang, aku nak masuk Islam lah. Tiba-tiba. Kan? Kenapa? Kan? Entah, saja suka-suka. Kan? Saja nak bertaklid kepada kamu. Nak bertaklid dalam bab tauhid. Nak tahu, itu boleh ataupun tidak? Kan? Saja-saja suka tanpa dia tahu Allah itu wujud. Tanpa dia tahu Allah itu esa. Tanpa dia tahu Allah itu maha berkuasa. Tanpa dia tahu tu semua, boleh ataupun tidak dia dikira sebagai Islam ataupun tidak. Baik. Kebanyakan para ulama akidah dari kalangan Al-Asy'ariyah berpendapat bahawasanya taklid dalam masalah akidah adalah sesuatu yang tercela. Maknanya tak boleh. Tercela. Sebab dia kena kenal lah Tuhan dia, baru dia boleh mengucap kalimah syahadah. Dia kena tahulah sekurang-kurangnya Allah itu satu. Allah itu esa. Allah itu maha berkuasa. Dia kena tahu benda-benda tu. Takkanlah tak tahu langsung. Tak tahu langsung ni taklid buta. Tak tahu langsung apa Allah, tak tahu benda apa, tapawai ke, pinggan ke, mangkuk ke apa, tak tahu. Yang penting aku nak jadi Islam macam hang. Boleh ke tidak? Ni, dia kata adalah perbuatan yang tercela. Bahkan ada yang mengatakan iman secara taklid tidak sah. Dalam masalah akidah, seseorang yang sudah berakal, baligh dan cukup syarat sebagai mukallaf. Okey, yang pertama dia ada akal, boleh fikir. Maka kita boleh terangkan kepada dia. Kemudian dia baligh, dah sampai umur, maka dia tertaklif, dia dipertanggungjawabkan atas syariat lah, jatuh hukum pada dia. Kemudian yang ketiga, cukup syarat sebagai mukallaf. Mukallaf taklif ke atasnya. Perlu berpegang dengan akidah Islam dengan mengetahui dalil akidah Islam tersebut. Jadi dia mesti beriman dengan adanya dalil. Dalam bab akidah wajib ada dalil. Kalau dalam bab fiqh tak apa, boleh taklid. Sebab kita tidak dibebankan mencari dalil dalam bab fiqh. Sebab bab fiqh susah cari dalil. Bab akidah mudah cari dalil. Mudah cari dalil. Sebab yang wajib apa? Wajib dalil-dalil yang simple. Dia ada dalil yang akal, dalil akli. Contohnya kita kata siapa yang ciptakan kamu? Allah. Apa dalil dia? Dalil dia, kalau buku ni pun ada pencipta, alam ni mesti ada pencipta juga. Contoh macam itu. Tu dalil secara akli. Itu pun dah cukup sah dah. Faham tak? Dalil juga tu. Dalil juga. Maknanya otak dia boleh faham bahawa Allah tu berkuasa. Bahawa Allah itu esa. Bahawa Allah itu yang menciptakan dia. Faham tak? Baik. Dalam masalah akidah, seseorang yang sudah berakal baligh dan cukup syarat sebagai mukallaf perlu berpegang dengan akidah Islam dengan mengetahui dalil. Dengan mengetahui dalil akidah Islam tersebut. Menurut mereka, dalil celaan taklid dalam masalah akidah adalah bersandarkan sebagai ayat Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya ikut apa yang telah kami dapati daripada perbuatan nenek moyang kami. Ni taklid buta. Kan? Siapa sembah berhala? Tak tahu. Tengok tu aku sembah. Siapa anda buat ni pelik-pelik ni dengan kepala gajah apa semua ni? Siapa ni? Tak tahu. Ada orang ni, orang sebelum-sebelum ni buat lagu tu, kita ikut je lah. Taklid buta. Seperti mana dalam masalah budaya. Budaya kita taklid buta dengan orang sebelum kita. Kan? Betul tak? Tapi disebabkan tidak bercanggah dengan Islam, no problem lah. Kan? Kita jalan, kita tunduk. Kan? Ada dalil. Main tunjuk. Ada Nabi buat lagu tu. Tak ada siapa minta dalil. Sebab benda itu tidak bercanggah dengan syariat. Faham tak? Jadi bila dia jalan tunduk, itu adat orang Melayu. Budaya orang Melayu. Betul? Bila datang, buat air kan. Datang, buat air. Saya cerita dah kan, yang dekat South Africa tu. Kalau kita pergi bertamu, tuan rumah tanya, nak minum ke? Kita cakap, tak payahlah, buat style orang Melayu kan. Tak payahlah, susah.
Tak payah susah-susah. Sampai ke sudah dia takkan buat ayak dengan kita. Kita jenuh dahaga sampai balik. Dah hang kata tak mau lah. Kalau kita tak payah susah-susah, lagi dia bawa 1 jam kat kita. Ni orang Melayu kan. Tak payah susah-susah, dia bawa kuih telinga mamak kat kita kan. Dia bawa donat kat kita, dia bawa karipak, apa benda dia ada kat belakang semua dia bawa mai. Tu tak payah susah-susah. Tapi kalau di Afrika tak payah susah-susah, okey. Duk depan kita. Tak ada apa-apa lah. Hang kata tak mau. Hang yang kata tak mau tadi kan. Jadi pasal buat cerita pasal benda tu. Pasal nenek moyang, pasal budaya kan. Pasal tu adat kita. Dan adat di sana macam lain. Kan? Jadi dia bertaklid kepada adat orang tu, kita bertaklid dengan adat nenek moyang kita. Tapi disebabkan tidak bercanggah, maka tak ada masalah. Baik. Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah okay. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ayat ni kita guna nak cerita tentang haram taklid akidah. Dalam bab Asy'ariyah. Puak lagi satu ni, dia guna dalil ni, dia kata kat kita, hampa dah buat tahlil tu ni ayat dia ni. Ni ayat dia. Nenek hampa tu tak dapat petunjuk, tu semua membawa ke neraka, hampa duk ikut juga. Kan, duk buat tahlil, talqin, zikir lepas sembahyang dan sebagainya, benda-benda bid'ah yang telah diadatkan pada hari ini. Semua tu adalah taklid buta kan kepada nenek moyang sebelum ni. Padahal mereka tu tidak mendapat petunjuk, wala yahtadun kan, tidak mendapat petunjuk. Yang tu dari depa atas kita pula. Macam setiap ayat tersebut mengandungi celaan terhadap mereka yang bertaklid tanpa dalil atau bukti, khususnya dalam perkara akidah. Betul ya, ni cerita pasal akidah tak? Pasal apa nak bid'ahkan amalan guna ayat ni? Sedangkan ni cerita tentang akidah. Kami hanya mengikuti nenek moyang kami tanpa dalil atau bukti, khususnya dalam perkara akidah. Ini kerana mereka yang bertaklid dalam akidah berarti tidak yakin dengan akidah yang dipegangnya. Dia tak yakin dengan akidah yang dia pegang sebab dia bertaklid. Malah mampu goyah jika diserang oleh dakwah musuh. Imam Al-Baijuri pula mengatakan bahawasanya jika seseorang itu mampu membuat penelitian akal, an-nazar, penelitian akal, dia berfikir guna akal dia, namun tidak melakukannya, maka dia berdosa. Dia nak bertaklid juga. Ini pendapat Imam Al-Baijuri. Ulama Asy'ariyah majoriti bagi tahu tak boleh taklid langsung. Tak boleh taklid langsung. Imam Al-Baijuri pula dia buat kita kata pengkhususan. Kalau dia berakal, dia boleh menggunakan akal dia, maka dia haram taklid bagi dia. Kalau dia tak boleh guna akal dia dengan sempurna, jenis 3 suku punya orang, tak apalah dia nak taklid pun. Faham tak? Sebab dia akal dia tidak sempurna. Tapi kalau dia boleh melakukan penelitian akal, boleh melakukan an-nazar, tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Maknanya dia wajiblah berdalil. Dia tak boleh taklid. Namun jika dia tidak mampu mencari dalil atau membuat penelitian akal, maka baginya tidak berdosa. Cukup baginya sekadar bertaklid dalam akidah. Pendapat ini yang paling kuat di sisi ulama Asy'ariyah mutakhir. Jadi dia ada mutaqaddimin dan ada mutaakhirin. Ada pendapat awal, ada pendapat akhir. Pendapat awal bagi tahu semua yang taklid ni tak sah. Faham? Tak kira akal dia 3 suku ke, 4 suku ke, 5 suku ke. Kalau dia taklid je, tak sah. Dia boleh meneliti ke, tak boleh meneliti ke, asalkan dia cukup syarat dia. Dia berakal, dia baligh, dan syarat-syarat mukallaf yang lain, maka wajib bagi dia untuk berdalil. Tidak boleh bertaklid. Beriman dengan dalil, tidak boleh bertaklid. Itu fatwa asal. Kemudian setelah dibincangkan tu, saya bagi tahu filter balik. Kan? Tapih balik. Filter balik. Selepas dibuat kajian lagi, ulama-ulama mutaakhirin bagi tahu, okey, yang lemah akal dia, kita kata tak apalah dia taklid. Yang boleh berfikir dengan baik, yang itu haram taklid baginya. Itu adalah pendapat yang paling kuat. Jadi fatwa dia macam tu lah. Inilah fatwa dia, boleh taklid ataupun tidak. Inilah fatwanya. Kemudian Imam Qushairi, Imam Al-Ghazali, Imam Nablusi dan sebahagian ulama menjelaskan bahawasanya penelitian akal bukan syarat sah keimanan. Maka iman orang yang bertaklid dengan akidah Islam tanpa dalil tetap sah. Ini menurut kebanyakan ulama mutaakhirin. Bahkan menurut An-Nablusi, ayahanda beliau menegaskan bahawa ijma' para sahabat menerima akidah orang Islam semata-mata bertaklid dengan akidah Islam. Betul ya? Betul ya?
Masa awal-awal zaman Islam dulu kan semua pakai taklid ya. Sebab tu ada yang murtad. Bila Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, ramai yang murtad. Merapu ada ni duk cerita pasal langit pula dah. Kan? Lepas tu ada lepas Nabi meninggal, lepas Nabi wafat, kan ramai yang murtad. Yang tu semua akidah taklid belaka. Sebab dia berkata, ninggal pula Nabi kita. Terus, makna kata tak payah mayang dah. Tak payah lagi lah agama Islam ni. Kita kembali pada nenek moyang kita punya agama lah. Jadi ada yang bertaklid pada zaman tu dan tidak dicegah ataupun tidak dimarah ataupun tidak difatwakan bid'ah ke sesat ke apa oleh Nabi dan sahabat. Nabi terima depa, tak apa depa ni orang Islam, mai semayang sekalian kita. Bahkan orang munafik di zaman Nabi pun, Nabi buat relax siap rahsiakan nama. Kalau tak Nabi boleh je isytihar nama. Betul tak? Orang-orang munafik ni memang ada nama pada Nabi dan Nabi bagi tahu kepada Huzaifah Al-Yamani, dia simpan nama orang-orang munafik. Betul tak? Tapi Nabi rahsiakan. Kalau kita terang-terang hang munafik, hang bid'ah, hang neraka, terang-terang kita bagi tahu. Betul tak? Kalau Nabi terang-terang munafik depan dia, Nabi rahsiakan lagi. Nak jaga hati dia, mudah-mudahan dia dapat hidayah daripada Allah. Ini akhlak Nabi dengan akhlak orang yang mengaku pengikut Nabi. Orang yang mengaku pengikut salaf. Salafi Salafi. Baik. Namun kedudukan iman orang-orang yang bertaklid terdedah kepada bahaya tipu daya dan ancaman musuh-musuh Islam yang sentiasa berusaha untuk menimbulkan keraguan terhadap akidahnya. Oleh sebab itulah seseorang itu perlu mempunyai dalil dan bukti tentang kebenaran akidah Islam yang dianutinya agar dapat menetapkan. Okey. Adapun dalam masalah furuq, dalam masalah fiqhiyah, maka dibenarkan taklid, bahkan ditekankan kepentingannya dalam bab fiqhiyah, bab batal solat, haji, puasa, zakat, bab sah batal dan sebagainya yang saya beritahu tadi itu dalam bab fiqh, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, maka perkara itu ditekankan kepentingannya kepada imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi orang-orang awam yang tidak mampu berijtihad kerana tidak menguasai ilmu-ilmu alat untuk berijtihad, bidang ini tidak melibatkan persoalan akidah. Adapun jadi kita dapat faham bertaklid dalam fiqh wajib. Bertaklid di dalam akidah haram bagi orang yang sempurna akal. Bagi yang lemah akal harus. Macam tu. Faham tak? Kena tulis. Faham tak? Tak payah tulis kat no. Semua sempurna akal Yang mana 3 suku tu kira taklid je lah. Taklid je lah. Baik. Adapun kepentingan berpegang pada dalil-dalil dan akidah adalah menurut kemampuan dan kepercayaan seseorang. Seringkas-ringkas dalil. Okey. Bagi orang yang akal dia kira boleh tahap nak kata lemah, tak lemah boleh pakai, tapi dia malas nak fikir. Kira kita kata apa kadar minimum dia. Kan? Adakah dia kena mengaji? Semua orang kena pakat mengaji macam ni. Kan? Kesian ada dekat orang yang sibuk siang malam ini apa semua. Bila masa dia nak mengaji, datang duduk apa semua. Faham tak? Apa kadar minimum dia? Setakat mana? Maka ulama pun bagi tahu seringkas-ringkas dalil dalam masalah akidah adalah dengan memahami bahawasanya seluruh alam yang tersenggam indah yang beroperasi dengan penuh sistematik pasti ada yang menciptakannya. Itu dalil akli. Ini adalah aqalla, minimum, paling kurang kena faham benda ni dalam akal. Pasti ada yang menciptakannya, dan menciptakan itu siapa? Allah. Sekurang-kurangnya dia faham benda tu. Sekurang-kurangnya dia faham. Barulah dia terkeluar daripada taklid. Kalau ini pun dia tak faham, maka dia dikira sebagai bertaklid. Dan hukumnya haram. Sebab akal dia sempurna, dia boleh fikir. Ini kadar minimum. Maka Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Allah. Jadi kewujudan makhluk-makhluk adalah dalil atau bukti kewujudan Allah. Hal ini disuluh melalui kefahaman seorang Arab Badawi yang berkata, kesan tapak kaki di padang pasir menunjukkan ada orang yang telah melalui jalan tersebut. Dalil tu. Dalil akli. Kalau ada kesan tapak kaki, ini dalil yang kuat bahawa ada orang pernah jalan kat situ. Dalil kan? Kesan najis unta pada tanah menunjukkan unta pernah tiba di kawasan tersebut. Kan? Takkan manusia pula kot. Kan? Takkan kuda pula kot. Dah taik unta, mestilah unta pernah duduk kat situ. Jadi itu dalil akli namanya. Bagaimana pula alam ini seluruhnya dengan keindahannya serta keagungannya tidak menunjukkan kepada wujudnya Tuhan yang Maha Pencipta. Masya Allah, ni Arab Badawi ni. Arab Badawi. Kan? Jadi dia pun menggunakan akal dia. Oh, itu dalil ni dah cukup bahawa dia dikira tidak bertaklid. Sebab dia ada dalil dia.
Kalau ada tek unta, maksudnya ada unta kat situ. Habis tu kalau ada alam, tak ada Tuhan ke? Mesti ada Tuhan. Dia ada dalil. Baik. Dalil naqli yang ringkas ini turut dibentak. Dalil naqli ini adalah selain daripada akli, satu lagi naqli. Dalil yang dinakalkan daripada Quran dan hadis. Yang di-quote daripada Quran dan hadis, yang dinukilkan daripada Quran dan hadis. Apa dalil dia? Yang paling kurang sekali. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wal jibali kaifa nusibat. Okey. Dia okey, yang ni adalah dalil bahawa akliyah itu diperintahkan oleh Allah. Allah suruh tengok macam mana unta diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Macam itu. Ini adalah dalil perintah daripada Allah supaya kita menggunakan akal kita sebagai dalil untuk beriman pada Allah. Dalil ringkas tersebut sama ada secara akli maupun secara naqli sudah memandai sebagai syarat bagi orang awam beriman kepada Allah. Mereka yang lemah ataupun tiada kemampuan dalam membuat penilaian akal secara mendalam, maka tidak digalakkan mendalami perbahasan ilmu kalam. Sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Sam'ani dan sebagainya. Jadi untuk orang yang lemah akal dia, mereka ditegah untuk belajar dalam-dalam tentang ilmu kalam ni, tentang sifat 20 dan sebagainya. Belajar dalam-dalam ni tidak dibenarkan bagi orang yang lemah akal dia, sebab akan menambah mudarat bagi diri dia. Cukuplah kita ajak dia sifat 20 yang umum. Allah ni wujud, masuk qidam, baqa, cerita yang umum-umum saja. Kalau nak cerita detail qidam tu apa, sekian-sekian ini, baqa tu macam ni, macam tu, yang itu tidak dibenarkan kepada orang yang lemah akal dia. Tidak dibenarkan kepada orang yang lemah akal dia, kerana akan menambah mudarat bagi diri dia. Nanti dia duk iskal, dia duk persoalkan, oh Allah macam ni, Allah macam tu, Allah duk bayang, Allah ada tangan banyak, ada kaki, ada kuku apa semua. Akan menambah perkara yang tidak sepatutnya bagi diri dia. Sedangkan asal dia dah elok dah, dah boleh masuk syurga dah. Tiba-tiba dia mula fikir ni lalah jadi free thinker. Contoh. Okey. Selesai Alhamdulillah. Kau nak sambung ni? Jadi kesimpulan taklid kita, kesimpulan bab taklid tadi. Yang pertama, fiqh. Fiqh ni benda apa? Fiqh benda apa? Hukum hakam, masail yang berkaitan dengan amaliyah, perbuatan kita, solat kita, puasa, zakat, haji berkaitan dengan amal. Maka taklid hukumnya kat sini wajib. Kemudian yang kedua, akidah ni apa? Dia berkaitan dalaman. Fiqh luaran, akidah dalaman. Fiqh luaran, akidah dalaman. Ada tak akidah ni melibatkan luaran? Contohnya dia buat macam ni. Hang buat apa tu? Beriman pada Allah. Tak kan? Akidah mesti dalam hati. Kalau fiqh barulah luaran. Tengah duk Allahu Akbar, hang buat apa? Semayang. Kalau duk saja, tengah buat apa tu? Semayang. Semayang apa? Semayang dalam hati. Tak ada kan? Tak ada. Jadi fiqh mesti luaran. Maka taklid wajib. Kalau akidah, taklid haram. Haram bagi yang akil yang sempurna lah, yang 100%. Kalau yang 3 suku berapa? 75% ya? 75%. Kalau 75% dia jadi harus, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut jaiz. Jabatan Agama Islam. Selangor, tak? Jaiz ni maksudnya harus, boleh bagi dia untuk bertaklid. Ini kesimpulan kepada bab kedua. Bab yang pertama tadi kita mengaji apa? Ada 4 tahapan makrifah. Yang pertama, bukan ni, hak dalam kitab. Yang pertama hakikiyah. Yang kedua ainiyah. Yang ketiga kashfiyah. Yang keempat burhaniyah. Jangan tengok kita nak conclusion. Okey, hakikiyah pasal apa?
Makrifat yang Allah, yang paling hakikat sekali, Allah saja yang tahu. Makrifat, pengenalan diri tentang Allah yang Allah sendiri yang tahu. Yang kedua, ainiyah. Ainiyah ni mata, iaitu makrifat mengenal Allah selepas mati di dalam syurga, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah secara hakiki, dapat nampak. Kemudian yang ketiga, kasyfiyah. Kasyfiyah ni ialah satu jenis makrifat, pengenalan pada diri Allah yang melibatkan maqam hakikat dan makrifat, yang mana ianya bukanlah dari segi penulisan ataupun akli, tapi melalui zauqi, melalui perasaan, rasa, ilmu rasa. Dan yang keempat, burhaniyah. Burhaniyah apa dia? Perbahasan ilmiah, akademik yang biasa dalam buku ni. Kalau kita khatam kitab ni, maka kita mendapat ma'rifatul burhaniyah. Kalau kita khatam, kita mendapat makam yang keempat, iaitu makam ma'rifatul burhaniyah. Kalau di sini dia duduk makam nombor apa? Nombor 2. Nombor tarikat dia menjadi alim. Alim bukan makna kata jadi ulama, bukan dia jadi ustaz. Dah, alim maknanya dia sudah mengetahui. Kalau dia khatam kitab ni, dia sudah mengetahui basic tentang tauhid, tentang Allah. Faham lah? Bila dia dah masuk hakikat dan makrifat, barulah dia naik kepada makrifatul kasyfiyah. Takat tu ialah makrifat, hakikat makrifat ialah dua-dua ni kasyfiyah. Lepas dia mati, baru ainiyah. Baru dia dapat melihat Allah di dalam syurga. Faham lah? Itu conclusion apa yang kita bahaskan pada hari ini. Saya minta maaf sekali lagi, minta maaf banyak-banyak tuan rumah. Dan juga kepada semua, minta maaf sekali lagi sebab lambat tadi. Dan saya ada dekat KL, dekat area dia Bukit Jalil, Sri Petaling ni daripada tengah hari tadi. Sebab tadi tengah hari ada kuliah dekat Astro. Dan kuliah untuk staff-staff dia lah. Lepas tu pergi cari makan kat kampung baru, jam punya teruk. Jam punya lah teruk. Sebab saya nak pergi ke Sri Petaling, nak jumpa dengan cucu Mona Zakaria tu, nak suruh tahnik anak saya. Sampai dekat Sri Petaling, tengok-tengok dah dekat Bukit 9 dah. Terus saya lari mai sini, tengok 21 km tadi. Kalau dalam GPS saya bertaklid kepada dia lah. Kan 21 km dengan jam pun semua. Pasal apa jam teruk ke? Cuti lah, dah start. Apa? Dia Malaysia ni unik sikit. Cina raya, semua raya. Kan? Melayu raya, semua pun raya. India raya, semua raya. Pi kat stesen bas, stesen kereta api, tiket penuh kan. Ramai betul Cina kat Malaysia ni. Dah orang Melayu lah beli. Pasal bila mereka cuti, semua cuti kan. Baik, jadi saya tutup majlis lah dengan tasbih kafarah surah wal as. Tak ada soalan lah hari ni, kesian hampa semua nak kena balik tidur. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahil alamin. Hari ni saya aktif sikit, minta maaf pasal saya mengantuk. Jadi nak kena melompat sikit kan, kena ku putih sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.